Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu UiTM, UiTM di hatiku. Yang dihormati Tuan Nik Akmal Afif bin Nik Othman, selaku penceramah pada petang ini, yang berusaha penasihat-penasihat Finance Student Association, Puan Nurliana binti Muhammad Yusof, Puan Zuraidah binti Ahmad dan Puan Zuraidah binti Sifon. Presiden Finance Student Association, Nur Ain Syafiqah binti Sahari, Ketua Projek Webinar Career Hunting with Visa Volume 2, Resume, Aina Nabiha binti Roslan, Barisan Esko Finance Student Association, serta mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Indah berbalam si awan petang, berarak celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Selamat datang ke webinar Career Hunting with Visa Volume 2 Resume. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama memohon taufik dan hidayahnya. Dengan itu, saya menjemput Saudara Muhammad Daniel Hazim bin Hasrizan untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. النبي الكريم وعلى آله وصحبه كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepada-Mu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berhimpun hari ini untuk menjayakan program Webinar Career Hunting with Visa Volume 2 Resume pada hari ini. Maka permudahkanlah supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang kardaya. Ya Allah, kurniakanlah ilmu kepada kami, sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Zal Jalali wal Ikram, hadiahkanlah kepada kami kesihatan badan, kecerdasan minda, keterangan jiwa dan kekuatan semangat. Kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran, ringankanlah beban kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha berkuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Daniel Hazim bin Hasrizan atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, saya menjemput Puan Nurliana binti Muhammad Yusof selaku penasihat bersama Finance Student Association untuk memberi sepatah dua kata. Majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Yang saya hormati Tuan Nik Akmal Afif Nik Osman selaku penceramah kita pada petang ini, barisan Esko Visa, barisan pelajar keuangan, pelajar perbankan Islam, pelajar pengurusan pelaburan serta pelajar daripada kampus cawangan yang lain. Terima kasih saya ucapkan dan selamat datang juga saya ucapkan. Saya Nurliana binti Yusuf merupakan salah seorang daripada penasihat visa. Bab pengetahuan visa dan Johor ada 3 orang penasihat. Saya salah seorang daripadanya. 2 orang lagi ialah Puan Zuraidah Ahmad dan juga Puan Zuraidah Sipun. Jadi kami selaku penasihat ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi hadir pada majlis ilmu pada petang ini. Bab pengetahuan semua juga, ini merupakan kali kedua kita menjemput Tuan Nik. Kali pertama ialah pada semester lepas dengan tajuk yang berlainan. Pada semester ini disebabkan sambutan yang sangat menggalakkan pada semester lepas, jadi kita rasa kita patut menjemput kembali Tuan Nik di bawah topik yang berbeza, iaitu resume. Kerana pada saya resume ialah sesuatu yang sangat penting dalam memohon pekerjaan. Jadi saya sendiri pun bila pelajar datang kepada saya bertanyakan, "Madam, betul tak resume saya ni? Betul tak macam ni? Betul tak macam tu?" Jadi saya sendiri pun tidak dapat memberikan pandangan yang lebih baik kerana kali terakhir saya menulis resume ialah pada 12 tahun yang lepas. Jadi saya tak pasti sama ada resume saya masih relevan ataupun tidak pada masa kini. Dan seperti kita tahu,
kebanyakan sektor pekerjaan sekarang sedang beralih daripada yang tradisional kepada transformasi digital. Jadi saya percaya resume juga mengalami perubahan tersebut. Mengalami perubahan daripada, orang kata, daripada yang hard copy yang kuno tu kepada yang digital. Jadi saya rasa Tuan Nick merupakan orang yang sangat tepat, orang sangat arif dalam bidang ini. Tanyalah sebanyak mungkin kepada Tuan Nick, okey, apa yang diperlukan oleh sektor pekerjaan sekarang, bagaimana resume yang baik, okey, bagaimana kita nak menulis dengan baik, bagaimana resume kita diterima oleh majikan. Okey, saya rasa itu sahaja, tak nak cakap panjang-panjang kerana kalau cakap panjang-panjang kerana Tuan Nick tak dapat cakap. Right, dan kalau Tuan Nick rasa Tuan Nick cakap laju, saya pun cakap laju, dan insya-Allah pelajar saya pun tahu, rasanya mereka dah biasa kot dengan kelajuan. Jadi tak ada masalah kot untuk mendengar ceramah Tuan Nick. Sebab saya tahu Tuan Nick pun cakap laju juga macam saya. Okey, itu saja dari saya dan juga daripada wakil-wakil penasihat. Saya serahkan kembali kepada moderator pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Puan Noliana binti Muhammad Yusof atas ucapan itu tadi. Baiklah, sebelum tirai ceramah dibuka, izinkan saya membacakan sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Ni Akmal Afif bin Osman. Sedikit latar belakang pendidikan mengenai beliau ialah beliau telah mendapat pendidikan tinggi di Universiti Teknologi Petronas dalam bidang Mechanical Engineering selama 6 tahun, iaitu bermula pada tahun 2007 sehingga 2012. Menariknya mengenai beliau ialah beliau merupakan Head of Advancement Center di Career Cube sejak bulan Mac 2020 sehingga kini. Beliau mempunyai kelulusan Certified Professional Image Consultant di Akademik Perunding Image Professional. Untuk pengetahuan mahasiswa-mahasiswi, Tuan Nick Akmal juga merupakan salah seorang speaker di YouTube channel ML Studio. Beliau juga bergiat aktif di laman sosial untuk berkongsi pengetahuan berkaitan dunia kerjaya. Beliau juga seringkali dijemput di stesen TV Media Prima. Tanpa kita melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Nick Akmal Afif untuk menyampaikan ceramah beliau. Persilakan. Baik, Assalamualaikum semua, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kepada Cik Puan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati Puan Noliana walaupun dengan gangguan internetnya, tapi alhamdulillah sempat join bersama. Terima kasih kepada Visa, kali kedua bertemu. Saya kira ini satu penghormatan dan saya percaya kita ada benda, nak kata jemputan kepada saya ni tuan-tuan, saya bukan artis. Maka saya dijemput bukanlah bertujuan untuk hiburan, not for entertainment purpose, but I am here for educational purpose. So to me the objective tuan-tuan, saya sangat alu-alukan kalau anda buka video. Kedua, kalau anda tanya soalan. Alright. So that's the only way untuk saya dapat feedback, anda faham ataupun tak faham, ataupun saya boleh kena hurai lagi dalam ataupun sebagainya. Baik, tak melengahkan masa, mari kita teruskan. Boleh saya share slide saya? Okey, JK dah rekod lah sesi. Baik, suara saya jelas ke? Perlu saya cakap lagi kuat ke ataupun macam mana? Ataupun Jelas. Jelas. Okey, cun. Right, sebab saya tak guna mic, saya guna laptop sahaja. Okey, baik. Salam perkenalan tuan-tuan. Ni Akmal, saya ringkas telah dibacakan dalam biodata saya oleh pengerusi majlis Cik Puan Farah. Dan ini adalah sedikit perkembangan kami di KDQ ataupun saya sendirilah. Saya kira sebelum ni anda mungkin tak kenal KDQ ataupun saya, tapi bermula 2018, 2017 lah. Kami mula aktif dekat social media, kami mula jalankan personal branding yang mana saya dipaksa untuk jadi muka depan kepada KDQ. Kami sebenarnya ada ramai lagi trainer di belakang kan. So saya diamanahkan, orang kata apa, muka boleh jual lah. Letak depan kamera boleh sembang sikit, okey boleh lah letaklah muka depan. So saya ambil amanah tu untuk diperkenalkan. So
Mula-mula 2017 kami mulai aktif pada social media, masuk ML, kerjasama. Banyak lagi kami kerjasama punya, tapi tak berjaya. Yang berjaya dengan ML je. Right. So selepas tu barulah kami mula menapak kepada agensi-agensi corporate, termasuklah kementerian, termasuk Talent Corp, Grab Malaysia. Kami dah engage dengan Protege, KBS, Kementerian Belia Sukan, dengan KPT, dengan Talent Corp, HRDF. Kami dah pergi jumpa semua mana-mana dalam Malaysia ni. Nama je kementerian ataupun agensi tu mewakili kerajaan untuk menguruskan kebolehpasaran graduan, kami pergi jumpa, termasuklah EIS Perkesu. Kami pergi jumpa ke Putrajaya sebagainya. Kenapa? Untuk tahu info dalaman saluran-saluran yang mana graduan perlu ambil peluang. Right? So, saya bukanlah orang yang menyediakan semua tu, tak ada. Tapi I'm the one who connect the dots. Saya tahu kementerian sedia apa, saya tahu di pihak universiti ataupun di fakulti, college, mahasiswa perlu apa, saya adalah orang yang connect the dot. So if you tanya saya mungkin tak sediakan ni, tak sediakan tu, tapi saya boleh direct anda kepada saluran yang betul lah. Right, so that's my function sebagai career consultant. Baik, pemudah cara. Baik, dan yang terbaru dilantik sebagai tak adalah dilantik, tapi mereka minta bantu untuk nasihatkan program business management dengan PhD di UKM. Fungsi dia adalah supaya graduan di sana boleh dipasarkan, itu sajalah. Right, saya tak ada PhD pun tuan-tuan. Tak ada PhD pun. Tapi tolong nasihat supaya orang PhD ni boleh dipasarkan, itu saja. Baik, so mari kita pergi secara asas, iaitu apa situasi semasa anda selepas COVID. Sekarang dah setahun, dah darurat, dah lockdown kali kedua, dia extend pula. Raja-raja dah bersidang dah. So apa keadaan semasa? Nah, ini adalah keadaan semasa nak bagi tahu betapa kritikalnya situasi anda. Now, kalau kita tanya pengangguran, ini data saya rujuk daripada Department of Statistik dan juga EIS Perkesu. Kalau tanya pengangguran, ini data pengangguran. Kalau bulan April naik sikit 780,000, itu je. Habis tu tuan, banyak ke? Sikit sebenarnya. Kenapa? Sebelum COVID, nilai pengangguran adalah 500,000 saja. So selepas COVID, hanya 200,000 saja meningkat, 4.9%. So-called. Ini sebenarnya data yang tidak tepat kalau anda nak ukur persaingan anda dalam pasaran. Persaingan anda bukanlah orang unemployed ni, orang yang tak ada kerja. Maknanya dia tak ada income langsung selama 6 bulan. Itulah unemployed. Macam anda habis final year, final exam, habis final paper tu, menganggur, bukan menganggur, tak buat apa-apa, tak ada income. Sampailah majlis graduasi 6 bulan kemudian tak ada buat apa-apa, tak ada income. Maka dalam SKPG anda nak ambil jubah kena isi tu, kena paksa isi tu, anda kena isi bagi tahu tak bekerja lagi, maka masuklah dalam data anda sebagai unemployed. Tetapi itu bukan data tepat untuk menyatakan persaingan. Nak ukur persaingan, tuan-tuan, kita kena ukur orang yang ada degree tapi kerja SPM sementara waktu untuk cari kerja sebenar. Ada Ada juga rakan-rakan kita yang berniaga sendiri, bisnes, kek sebagainya kan. Berniaga Cokoja, Syakli, ejen insurans, buat bisnes sendiri, tolong mak. Ada income tapi tak cukup. Dan itu bukan kerja permanent, itu kerja sementara untuk survive. Sebab sekarang kita fikir tentang survive dulu. Data itu tak termasuk dalam unemployed, dia masuk dalam apa? Dalam underemployed. Inilah nilai underemployed dalam Malaysia. Sebelum COVID, underemployed berapa ramai tuan-tuan? Hanya 300,000. Sekarang 1.9 juta. Ini persaingan yang berlaku. So combine dua tu, itulah persaingan yang anda kena hadapi. Tak cukup lagi, kena tambah satu nombor lagi. Apa nombor dia? Nah, setiap tahun daripada college, universiti awam, IPTS, college community ke politeknik, ini nilai orang grad setiap tahun. So combine semua ni tuan-tuan, itulah persaingan anda, lebih kurang 3 juta. Now that makes it difficult. Ia menjadikan agak sukar untuk anda menonjol dalam lambakan graduan. Okey. Saya nak bagi tahu nombor ni supaya anda lebih serius. Kalau hari ini anda rasa susah belajar online, trust me, kerja remote lagi susah. Trust me on that, kerja remote lagi susah. Siapa nak guide aku? Aku nak tanya siapa ni? Respon lambat. Kena belajar sendiri. Trust me, kalau anda kata belajar susah online, try kerja online. So, sekarang ini bukan lagi zaman beralasan, we have to do whatever it takes. Apa sahaja yang perlu untuk dapat kerja, buat. Dia tak ada, I do my best. Tak, your best is not enough sekarang. Zaman pandemik, your best is not enough. Apa yang anda kena letak adalah WIT. Whatever it takes. Saya dah habis pulun dah. Tak, walau habis pulun, kena go extra. Kalau kapasiti anda boleh pergi 100 km per hour, anda kena pergi 120 km per hour. Kalau zaman sekarang, anda boleh relax, now pay attention. Kalau anda rasa anda boleh relax, something wrong somewhere. Anda sepatutnya rasa cuak. Sekarang apa sebagai nombor di sana anda rasa cuak?
Tidur malam ni jangan tutup mata. Kenapa? Berfikir resume tak siap lagi, LinkedIn tak siap lagi, tak update lagi ni. Kalau boleh tutup mata bahaya. Kalau boleh bahasa mudah dia, habis sesi ni tak update resume, malam ni nak tutup mata tidur rasa berdosa. Ya Allah, dosanya tak update resume. Biar ada perasaan tu. That's why I'm providing you the number first. Sebab kalau anda tak buat sesuatu, anda tak akan jadi kompetitif. Anda akan tenggelam. Resume bukan pemberat semata-mata sekarang ni, tapi dia adalah fundamental untuk dapat dulu. Alright? Baik, mari kita pergi. Dah rasa cuak sikit. Mari kita pergi yang seterusnya. Right. Saya kongsikan asas-asas dalam rekrutmen. Ini cerita belakang tabir supaya anda tahu kenapa resume anda tak dapat respon, kena reject, apa ciri-ciri kena reject secara ringkas. Alright, ini belakang tabir macam mana HR buat kerja. Saya suka kongsi ni, kita panggil sebagai job hunting funnel ataupun recruitment funnel. Macam mana HR tapis calon, ada 5 fasa di sebelah kanan ni, 5 fasa. Izin. 5 fasa. Fasa pertama, fasa scanning. Apa scanning? Untuk satu vakansi kosong di syarikat yang ternama seperti Petronas dan dia large company. Sebelum COVID, sekitar 250 resume diterima hanya untuk satu vakansi, tuan-tuan. Satu vakansi. Now, after COVID, anda boleh assume double the number. 500 lah. Data tu belum keluar lagi. 500 lah assume. Itu satu vakansi di syarikat yang besar. Soalan saya, Petronas, TNB, JLC yang lain-lain tu apa, Big Four accounting firm sebagainya, mereka vakansi ada satu ke setahun? Tak. Mereka vakansi ada 100. So anda darab dengan 500, berapa? Lebih kurang 50,000, lebih kurang 80,000 permohonan yang mereka terima. Now, takkan mereka baca satu-satu kot. Habis tu mereka buat apa? Yang popular adalah ATS, Auto Tracking System. Kan? Yang kalau dekat Malaysia dia tak banyak guna ATS. Ini untuk maklum, ramai yang cuak ATS sebagainya. Sebenarnya dekat Malaysia tak banyak syarikat guna ATS. Kalau mereka guna ATS, mereka akan bagi warning awal-awal iaitu hantar dalam format Word. Confirm ATS. Yang tu confirm. Jangan letak graf, jangan letak gambar, jangan letak infografik, jangan letak timetable, jangan. Buat traditional punya style. Alright? Itu kalau dia minta Word, confirm ATS. Kalau dia kata minta PDF ke sebagainya, itu confirm manual. Baik, selesai. Yang kedua adalah AI. Apa maksud AI? Dia guna job portal seperti LinkedIn, Indeed, Jobstreet sebagainya. Apa yang anda kena lengkapkan adalah profile dalam job portal tersebut. Sebab dia akan detect keyword dalam profile. Right. Kalau tak jumpa keyword, profile anda tak muncul dalam carian mereka, maka tak dapatlah tawaran. As simple as that. Okay. Alright. So fasa scanning, kalau manual ataupun AI sebagainya, mereka akan cari minimum requirement. Apa maksud minimum requirement? Contoh, saya nak cari menantu, tuan-tuan. Saya ada anak perempuan seorang, dah umur 27. Sebelum masuk 30 lah aku nak cari calon seorang kan. Okay, ciri-ciri saya, requirement saya sebagai bapa mertua. Yang pertama, mesti kuat agamanya. Mesti berlatar belakangkan PU ataupun imam muda. Walaupun ramai buat hal, tapi saya masih menaruhkan kepercayaan. Gurau je. Gurau petang. Mesti background agama bagus. Kalau ada PU, ada IM, bonus. Yang kedua, mesti ada kerja yang stabil. Mesti ada income lah. Yang ketiga, mesti duduk dalam radius 10 km daripada saya. Senang aku nak tibai menantu kalau buat hal. Contoh. Contoh, itu 3 requirement saya. Maka mana-mana calon menantu yang datang rumah saya akan tapis 3 ni. Tak cukup tadi reject yang awal-awal, tak payah jumpa pun. Sama juga dengan majikan. Kami ada requirement kami. Contoh, kami bidang energi, maka kami nak orang electrical degree. Kami nak orang accounting, kami nak orang yang berkaitan dengan kami. Degree apa? Itu requirement dia. CGPA berapa? Sebab kami ni adalah accounting firm world class punya. Contoh, CGPA mesti minimum 3.2. Itu kena penuhi. Tak penuhi, tak payah sembang, takkan masuk liga. Alright? So itu minimum requirement. Contoh, katalah nak masuk accounting Big Four. Tiba-tiba dia kata nak background accounting yang bagus. Kalau bonus, tadi saya punya requirement bonus ada imam muda pencetus rumah. Tapi kalau finance mungkin ada bonus adalah anda ada professional certificate contoh. Itu bonus dia. Pergi online course sekian contoh. Pandai software contoh, Mayok ke apa contoh. So itu adalah bonus dia, penguat. Kedua, CGPA 3.2. Contoh yang ketiga adalah requirement dia adalah kena ada leadership position ataupun kena ada criteria of leadership. So kalau tak ada minimum requirement ni, confirm tak lulus fasa scanning. Apa maksud fasa scanning? Kita hanya baca resume anda 2 ke 10 saat sahaja. Kita hanya tengok first page, tak tengok semua. Kita tengok first page, scan. Mata ni cari, ada tak CGPA? Okey, CGPA ada. Ada tak leadership? Ada. Ada tak background accounting, diploma ataupun degree? Ada. Okey, lulus, next. Kalau tak ada, buang. As simple as that.
Pasal scanning juga apa yang kita buang tuan-tuan, banyak yang kena buang pasal scanning ni, lebih kurang 80 ke 90%. Kalau 10,000 yang mohon, lebih kurang 8,000 ke 9,000 yang dibuang. Right? Apa lagi dibuang jika ada kecacatan ataupun ada elemen tidak profesional. Contoh, gambar tidak profesional, gambar baju round neck contoh. Gambar pakai hoodie contoh kan. Apa lagi, nama yang tidak matang ataupun email yang tidak matang. Email apa? ketamcute@gmail.com. Contoh, farahsakura@gmail.com. Contoh. Contoh, danielsasuke@gmail.com. Habis kan? Alright, habis je. So itu ciri-ciri tak profesional ataupun tidak matang. Maka dia akan disingkirkan. Ataupun anda letak benda-benda yang totally not related. First page tu ada hobi, ada summary. Summary pun copy paste. Tiba-tiba ada graf-graf baba yang tidak difahami. Maka automatik kena buang. Kalau tidak padat. Ataupun kita tak jumpa yang requirement tadilah. As simple as that. Oleh itu resume mesti perfect in every single way. Dia melambangkan karakter anda. Right. So itu fasa scanning selesai. Masuk fasa baca, fasa reading. Fasa baca ni mana kata kena faham 1,000. Daripada 10,000 tu 1,000 je lulus. 1,000 tu baru kita spend 2 minit ataupun 1 minit untuk baca, kita compare antara candidate. Yang ni bagus CGPA, yang ni bagus research, yang ni bagus work experience, yang ni bagus technical skill, yang ni bagus dia punya leadership, yang ni bagus dia punya volunteer, yang ni bagus punya analytical contoh. Ini budak sukan contoh. So kompetensi itu kita timbang tara, kita compare mana lagi bagus, mana lagi bagus. Kadang-kadang kita tengok position ni perlukan akademik tinggi. Okey, kita ambil utamakan budak akademik. Position ni perlukan jumpa klien. Okey, cari mana yang pandai banyak terlibat dengan event. Position ni pula kena pandai data analisis, maka kena cari siapa yang bagus analitik, ada pengalaman analitik contoh. So dia bergantung kepada position yang kita tapis. Okey, habis selesai baca. Kemudian fasa ketiga kita buat online filter tuan-tuan. Online filter ni kita tengok nama anda, kita Google pada Google. As simple as that. Ataupun kita Google email anda. Maka kita jumpa profil di online. Sama ada blog, TikTok, FB, LinkedIn, video, apa lagi? Website, anything that related to you. Ataupun anda pernah dapat coverage daripada berita, daripada media, daripada newsletter, daripada universiti, masuk artikel magazine, masuk website universiti, pertandingan reka cipta, fakulti sekian. Nama anda akan keluar. Benda itu akan menyokong kekuatan profil resume anda. Kita tak cari salah tuan-tuan. Online filter kita cari apa? Coherent tak? Sama tak? Dalam resume nampak leadership bagus. Dalam online nampak tak leadership dia? Ataupun nampak gambar kucing je banyak. Dalam resume accounting power. Ini accounting, ini buat pertandingan, pergi quiz, pergi kerja part time accounting. Tengok dalam online apa yang banyak? Banyak cake contoh. Alright. Ataupun lagi kritikal adalah banyak gosip ataupun banyak teori konspirasi, anti-vax contoh, minta maaf. Alright. So benda itu berisiko, hati-hati. Right. So dia kena coherent. Kalau nampak leadership, kena share juga benda-benda leadership terlibat dekat persatuan. Lebih sebab itu dalam resume anda bagus kalau letak LinkedIn, sebab itu tempat platform profesional. Ataupun IG anda adalah profesional. Maknanya IG anda tu anda update pelibatan profesional. Hari ini pergi webinar. Hari ini jadi moderator webinar ni. Hari ini bantu lecturer sekian-sekian. Hari ini pergi jadi project manager. Gambar-gambar tu update dalam LinkedIn profile tu khusus untuk profesional. Maka yang tu baik bagi. Right. Dia akan jadi lebih convincing. Kemudian yang keempat adalah pre-interview. Apa maksud pre-interview? Dia akan bagi test dulu. Buat 100 buat karangan 100 perkataan, 1000 perkataan dalam bahasa Inggeris, hantar perkenalkan diri, ataupun buat video 1 minit perkenalkan diri, hantar kepada kami. Ataupun buat aptitude test, buat English test, buat physical fitness test kalau dengan SPA sebagainya. So itu pre-interview dan akhirnya mereka akan buat phone call ataupun video call interview. Baru dia panggil kepada face to face interview berdepan. Selesai. Now resume membantu anda tahap mana? Tahap 1, tahap 2. Scan dengan read ni, lulus. Okey, jelas Laju sikit saya pergi supaya boleh cover yang lain. Tapi boleh dapat kan? Boleh dapat kan? Boleh dapat. Saya memang dikenali dengan laju sebab banyak benda nak bagi tahu. Okey, baik. Nah, tuan-tuan. Calon perfect. Siapa calon perfect? Ini istilah, sebab saya tahu calon perfect ni, belilah template resume ni. Resume ni dapat 10 tawaran kerja guna template ini. Is that the perfect resume? Is that the perfect template? Tak. Perfect, tuan-tuan, ingat, untuk tulis resume, kiblat dia adalah iklan kerja. Saya ulang lagi sekali. Nak tulis resume, kiblat dia iklan kerja. Soalan dia akan datang, tuan, CGPA nak letak ke tidak? Rujuk iklan kerja dia minta ke tidak? Tuan, nak guna bahasa Inggeris ke bahasa Melayu resume ni? Rujuk iklan kerja. Apa bahasa iklan kerja? Tuan, pengalaman apa mahal nak letak dalam resume ni?
rujuk iklan kerja, requirement apa dia minta, letak requirement berkaitan. Tuan, saya pandai bahasa Jepun, bahasa Mandarin, nak letak ke tak? Tengok iklan kerja adakah itu added value ataupun tidak. Kalau added value wajib letak, kalau tidak optional untuk letak. Tuan, kategori apa nak letak first page, sebab tuan kata first page ni kena letak yang power. Tengok apa yang anda power, tengok apa yang dia minta. Biar match. Akhirnya resume ni menjawab segala permintaan iklan kerja. Iklan kerja ada 10 requirement, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Dalam resume pun menyatakan anda ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itulah calon perfect, resume perfect. Dia tidak ada template yang perfect. Sorry to say. Alright. So, habis itu tuan, nak apply Petronas mesti ada songeh dia sendiri kan, ada requirement oil and gas. Lepas tu nak apply TMB mestilah dia energy lain pula. Lepas tu nak apply dengan Big Four, contoh apa, private water cooper tu mesti lain pula sebab dia big firm. Memanglah. Macam kita nak tackle orang, saya nak tackle siapa Janani yang pertama. Yang kedua, siapa yang bujang lagi? Tak kenal artis tak. Saya nak tackle ni apa? Blackpink ada nama seorang? Lisa. Lisa Blackpink. Oi, cita rasa tinggi babe, baik. Yang ketiga, siapa seorang lagi saya nak tackle? Janani, Lisa Blackpink lagi? Bagi cadangan. Uyaina, siapa tu? Oi, kemana? Little Miss Han. Little Miss Han. Itu pakai lemah dekat tempat yang tak betul. Produk sibu orang pakai kat muka kan. Allah. Baik, katalah try. Harapan tak salah berimpian, impian itu percuma tu kan. Alright. Janani, Lisa Blackpink, Little Miss Han. Okey, baik. Tuan-tuan, saya nak tackle Janani. Saya tahu Janani suka bunga, saya bagi bunga. Apakah betul kalau saya bagi bunga ros yang merah pada Janani? Betul. Tapi kalau saya bagi bunga ros merah kepada Lisa Blackpink, betul tak? Tak. Sebab belum tentu Lisa suka bunga. Dia suka apa? Dia suka karaoke. Maka saya kena layan sakit. Pip contoh kan. Kena layan di karaoke. Kan? Rupanya Lisa ni kena tackle karaoke punya. Little Miss kan pula takkan saya nak layan, nak ajak dia karaoke ataupun bagi bunga. Cita rasa dia lain. Cita rasa wallahualam. Katalah cita rasa dia adalah coklat Cadbury contoh. Kita nak bagi hadiah Cadbury. Nampak tak? Mereka ada taste masing-masing, ada kehendak masing-masing, ada kriteria masing-masing. Sama macam industri tuan-tuan. Saya nak logikkan adalah industri. Dia ada business model di sini, dia ada vision mission di sini, dia ada produk di sini, ada service di sendiri, dia ada klien di sini. Yang ni klien aku agency government, so requirement dia ke arah government lah. Klien aku adalah multinational luar negara, Australia, so kita kena adapt dengan Australia. Klien aku adalah Singapore, kena adapt. So anda kena faham, sebabkan requirement mereka berbeza, anda tidak boleh tackle kerja dengan satu method yang sama. Macam tackle perempuan, teknik yang sama, tak. Mungkin senyuman itu berkesan untuk semua kan, senyum. Aku buat kopi, sungguh manis sangat. Rupa-rupanya bukan gula aku masukkan, rupanya kisah cinta kita kan. Baik, senyuman itu benda basic tuan-tuan. Itu benda kita apply kat semua syarikat. Tapi nak bagi tahu requirement yang berbeza, so cara apply berbeza, item nak letak dalam resume pun berbeza. It gonna be different. Jangan tibai semua. One size does not fit for all. Mustahil hantar satu resume blast pada 100 syarikat, anda akan kata, oh tak ada rezeki. Hello, anda berjudi bukan rezeki. Apa maksud berjudi? Anda bergantung harap pada nasib. Ambil dadu tabur, zas. Bagi enam. Allah tak ada rezeki. Itu bukan rezeki, itu berjudi. Sama lah. Klik blast resume 100, bagilah dapat kerja, bagilah dapat itu berjudi. Usaha macam mana? Anda alter resume, follow up, call, tanya, kena reject. Request kali kedua. Apa kekurangan saya untuk saya baiki? Saya nak mohon kali kedua. Boleh. Okey, apply kali kedua. Kena reject lagi. Okey, tak apa. Ambil lesson learn, improve untuk next company. That what we call effort. Berapa banyak apply? 200 dalam masa sebulan. Macam mana apply? Klik. Apa barang? Macam kita nak berminat dengan orang perempuan tu tuan-tuan. Kita like je. Like. Macam tu ke? Alright. Baik. Anda pun tahu kan? Alright. So selesai yang itu, tuan-tuan, saya nak ajak anda lah join satu community ni. Percuma je community ni adalah community untuk tanya Q&A. Saya faham sesi ni 2 jam untuk resume tapi banyak lagi isu yang berlaku. So nak join silakan, kita ada soal jawab kat sana. Yang paling penting community ni adalah untuk diskusi ilmiah sahaja. Ada promote apa aku kick segera. I really dedicated this one for discussion ilmiah dan saya akan buat free webinar secara berkala untuk orang dalam grup ni saja.
Okay, dalam ni ada recruiter, ada juga majikan, mereka pun berkongsi pengalaman. Dan bagi bagus kalau anda pergi interview, share pengalaman interview, soalan apa, mungkin membantu rakan-rakan yang lain. Itu tujuan saya buat group ni. So nak join silakan, cari dalam Telegram, adalah KDQ Community ataupun Rahsia Dapat Kerja. Baik. Nah, mari kita pergi pada topik kita, iaitu kenapa anda tak di-hire walaupun anda ni bagus. Right, iaitu ada berlaku mismatch. Ini antara yang anda faham. Apa yang akan dapat bantu anda dapat kerja? Resume 100%. Tidak, dia banyak perkara lain yang membantu anda dapat kerja. Dan 3 perkara menyebabkan anda susah dapat kerja. Pertama adalah kita panggil sebagai platform mismatch, iaitu kalau saya nak cari pasangan saya ni adalah artis, maka saya kena cari dekat konsert-konsert, dekat, kalau saya nak cari model, saya cari dekat catwalk. Kalau nak saya cari yang muslimah, saya cari dekat masjid, majlis ilmu kan. Cari yang habaib, cari yang ni lah kan. Cari yang doktor, pergilah lepak dekat doktor ke seminar-seminar perubatan. Nak cari financial planner, bagus kewangan, carilah geng-geng seminar hartanah sebagainya. Nampak tak? Tempat saya lepak mempengaruhi dengan siapa saya jumpa, betul? Oleh itu, industri juga ada tempat lepak dia. Anda kena tahu tempat lepak dia kat mana online. LinkedIn, tak semua platform, tak semua industri ada. Oleh itu, at least anda kena ada 5 job portal. This is my approach. At least kena ada 5 job portal. Saya akan sebut apa itu. Yang pertama, My Future Job. Sebab ini daripada sektor kerajaan adalah portal pekerjaan nasional. Wajib ada. Dia boleh paksa syarikat iklankan situ. Sebab apa? Kalau syarikat tak iklan kat situ, dia takkan bagi tax exemption. So dia boleh paksa, kerajaan punya. Yang kedua, Jobstreet. Ini portal pekerjaan paling popular dalam Asia. Dalam Malaysia pun yang ni paling banyak sekali. Yang ketiga, LinkedIn. Ini adalah professional networking platform. 95 recruiter cari calon kat sini sebab dia boleh tengok aktiviti anda. Keempat adalah Grab Malaysia. Kenapa Grab Malaysia? Sebab dia mengiklankan kerja-kerja khas untuk graduan sahaja. Yang kelima, suka hati yang kelima ni, saya beri kebebasan. Anda boleh pilih satu lagi kelima ni apa. Alright, nak pergi mau kerja ke, Indeed ke, Monster ke, Mudah ke, tak kisah. WOBB ke, Ricebo ke, silakan. Tak masalah. Okay, but what I mentioned just now, tolong ada. Right. Bila masa tolong ada tu tuan-tuan, kena buat profil mereka dengan lengkap lah. Banyaknya, ya memang macam tu. Nanti anda akan perasan, rupa-rupanya accounting ni banyak dekat LinkedIn lah. Rupa-rupanya accounting ni banyak dekat Jobstreet lah, anda akan perasan. Dia ada tempat-tempat yang majikan suka. Alright. Baik. Yang kedua adalah anda tidak match dengan job offer. Ini saya kira sebagai resume tadi. Syarikat minta skill ABC dalam resume anda, tak ada pun skill ABC. Anda pergi nyatakan anda ada skill XYZ. Memang tak kena. Tapi tuan, saya memang ada skill ABC. Anda ada tu kisah lain. Sekarang ni majikan tak tahu anda ada. Kenapa dalam resume tak wujud benda tu? Ataupun kita mencari orang mahir dalam bidang ABC. Tapi dalam resume anda tak bagi penekanan anda mahir ABC. Anda sekadar menyatakan sekali lalu je ada ABC. Maka kita nampak anda sebagai basic. Itu panggil sebagai mismatch juga. Alright. Yang ketiga, yang terakhir, mismatch terakhir adalah kita panggil sebagai anda tidak visible. Anda tidak wujud di kaca mata recruiter. Anda tidak berada dalam radar mereka. Macam mana nak berada dalam radar mereka? Anda kena tonjolkan diri. Apa cara nak tonjolkan diri? Personal branding. Dulu nak visible ni susah sebab tak ada event online. Tak ada platform online. Kena pergi networking dekat Carnival Kejaya, jumpa, hello, apa khabar. Sekarang sangat banyak dan sangat mudah, terutama LinkedIn. Sebab tu LinkedIn meletup sejak berlaku PKP. Untuk makluman anda tuan-tuan, saya sejak 2018 lagi saya tua satu Malaysia, explain dekat graduan dengan pelajar tingkatan 5 lagi. Buat LinkedIn. 2020 meletup LinkedIn sebab PKP. Alright, baik. Selesai. So 3 perkara. Kita nak fokus yang nombor 2 ni tuan-tuan. Alright. Saya nak fokus nombor 2, saya boleh explain satu persatu, tapi dia takut jadi bosan petang ni. Adakah anda berminat kalau kita buat quiz? Adakah anda berminat kalau kita buat quiz? Saya berhenti jap. Nak tanya, berminatkah anda kalau kita buat quiz? Bagi reaction sikit, contoh reaction. Okey. Kalau berminat sila bagi reaction, apa saja reaction yang ada lah. Okey. Boleh? Ramai juga Tuan Daniel, Tuan Ami, Cik Puan Amira, Adlina, Amira, Haslina, Afiqah, Iman. Ini Imannya. Macam artis. Kena minta tip jaga rambut. Right. Okay, baik. Nice. Minat. Siapa yang pernah datang saya punya free webinar bersama dengan Talent Corp? Adakah yang datang dengan Talent Corp? Tak ada? Tak ada sebab quiz yang sama. Okay, good. Kalau tak ada, boleh saya test sekali lagi sekejap Saya onkan quiz. Anda readykan anda punya handphone ataupun anda punya laptop, kena buka. Classic. Okay, let me share my view.
Web browser. Okey, silakan. Anda klik joinmyquiz.com. Ini masukkan kod 775297. Kita ambil masa 15 minit untuk jawab kuis ni. Boleh masuk? Saya nantikan anda. Nanti masuk ia akan keluar kat bawah ni. Kita ada hari ini 185. So kalau masuk 100 setengah pun okey dah. Joinmyquiz.com 775297. Jangan tikam nombornya. Saya tak halalkan. Alright, silakan join. Nanti saya akan nampak tuan-tuan cik panah dalam ni. There you go. Ya. Pop. Dah masuk dah. Faiza Aminah shoot blushy pinkers. Amboi nama. Okay. Kita dah ramai dah join. Okay, good. 17 join. Kristina, Ain, Azlina, Aina, Ed, Amir Hassan. Okay, welcome everyone. Masuk dulu, saya tak mula lagi. Nanti siapa yang dapat ranking nombor 1, 2, 3 tu, Fisa boleh bagi hadiah kot. Okay lah, saya bagi offer. Habis sesi ni, quiz ni, siapa nombor 1, anda PM saya akan review resume anda. Boleh ya? Alright. PM saya dekat IG lah, dekat IG ataupun Twitter lah. Kat Facebook kadang-kadang dia tak keluar dia punya PM. Saya terlepas pandang. IG ataupun Twitter, PM saya jangan PM Carrycube, PM saya. Nanti admin akan blur pula. PM saya direct lah. Saya check terus. Okay, kita ada 73, 74 and counting. Right. Sekejap tengok nama Ustaz. Tu dia. FFBY. Hampa buat bagi nama ni laju. Saya ikan kentang. Aduh lah. Daniel Genji kan, aku baru je sembang nama tak profesional kan dalam resume. Ni contoh-contoh nama dia ada ni. Alright, tak apalah, ini kan quizzes, tak apa. Resume jangan bagi nama ni. Your fan, ada fan. Okay, baik tuan-tuan, saya mulakan, ready? Dalam kira 5 saat, kira 3, 2, 1, let's go. Okay, silakan, markahkan ada kat depan. Oh, Muhammad Fikri betul 1, Nurin betul 1, saya ikan. Oh, boleh tahan ikan ni. Ada 15 soalan, make sure anda betul semua. Good one. Semua betul. Ada salah dah. Okay, good one. Siapa yang nak join, klik join my quiz, ambil nombor ni, join kod 775297. Oh, Syauqi di carta nombor 1 sekarang, dipotong oleh Muhammad Fikri. Oh, Muhammad Fikri 4 kali betul tanpa salah. Syauqi pun sama. Oh, boleh tahan, ramai juga yang salah. 200 salah, 140 betul. Okey, baik, mari. Dahsyat Fikri dengan Syauqi ni. Oh, seiring sejalan. 6 betul tanpa salah langsung. Tu dia. Ini orang panggil dah godlike dah ni. Jangan risau, take your time, don't worry. Take your time. Sakinah dah ultra kill dah. 4 times streak. Menarik. Mari kita scroll ke bawah sikit, tengok top 10 ni, top 20 pula. Your jodoh, wow.
Ya jodoh. Itulah banyak sangat cari jodoh. Salah banyak dah. Alright. Ikan di carta 19. Boleh tahan ikan ni? Okay, mari kita tengok balik carta nombor 1 siapa. Oh, Syauqi masih lagi memegang carta nombor 1. Betul semua 12. Oh, ada 3 lagi. Wow. Syauqi ni student ke lecturer ni? Perform sangat ni. Alright, Syauqi dahsyat. 13 tanpa salah rekod. 2 lagi soalan. 2 lagi Tuan Syauqi. Oh, 14 Tuan Syauqi betul semua. 1 lagi Tuan Syauqi. Oh, betul semua. Street. Wow, dahsyat. Terbaik. Okay, dah ramai dah siap. Okey, dah ada dah 2-3 orang siap. Okey, dah ramai dah siap. Kita bagi masa dalam 3 ke 4 minit lagi untuk rakan-rakan lain siapkan. Dah ramai dah siap. Kitchen. Good one. Oh, ramai yang separuh-separuh. Betul separuh, salah separuh. Yang hijau tu betul, yang merah tu salah. Kalau anda tengok kat depan ni lah. Oh, yang top 5 je yang salah sikit. Okay. Oh. Okey, orang ranking pertama Syauqi ni boleh PM saya nanti dekat format ke sebagainya, bagi tahu anda Syauqi. Alright. Nanti kena pegang kat IC, pegang macam tu snap gambar selfie. Saya Syauqi. Macam claim duit belia tu Okey, kita ambil masa 2 minit lagi untuk tuan jawab. Di sini ada QA, Ka okey, Aina okey, MVP. Bagus, Nida, Amar, Afif, Hakim, Ain, Nick. Oh, nama sama Nick Faris Yusof, Aisyah Fika. Farah Akilah dah selesai nak cari nama Farah Akilah. Ni Farah Akilah ni tak ada ni. Alah, malu belah bawah. Oh, siapa lompat naik tu? Okey. Alright, good. So majority dah hampir selesai lah. Okay, nice one. Okay, majority. So tuan-tuan dah dapat markah tuan-tuan, dan tuan-tuan sepatutnya boleh tengok jawapan sebenarnya. Saya bagi tengok jawapan. Okay, tuan-tuan, saya mau izin untuk padamkan ataupun saya matikan, tamatkan sesi ni, sesi quiz ni. Nanti orang lain join pula. Alright, ready dalam kiraan 3, 2, 1, selesai. Okay, tahniah pemenang. Yang pertama Syauqi, yang kedua Ka, yang ketiga Allah lupa nama apa tadi. Alright, so accuracy untuk batch kali ini adalah 43%. Jawab betul. So banyak jawab salah lagi ya. Soalan paling susah, resume anda mesti, okay, baik. Yang paling lama kenapa resume, okay, baik. Faham? So ini rating dia lah. Okay, tak apa, nanti saya tengok sendiri dia punya result. Alright, thank you very much tuan-tuan. Anda nak bincang soalan ke anda nak saya pergi by slide? Nak mana satu? Biasanya pelajar-pelajar ni kalau salah, dia dilema, tak puas hati kan, dia nak tahu juga jawapan betul kan. Tak apa, kita dera dulu, saya nak pergi ikut slide. Sebab jawapan akan terjawab jugalah nanti dalam slide ni insyaAllah.
nanti kita patah balik kepada kita punya quiz tadi. Alright, terima kasih tuan-tuan yang jawab quiz. So Syauqi tadi boleh minta dengan saya. Saya bagi masa saya untuk Tuan Syauqi, saya tengok review resume Tuan Syauqi lah. Okey. Yang saya perasan adalah majoriti tuan-tuan masih lagi salah separuh daripada soalan tersebut. So I would say itu sebenarnya soalan basic ke intermediate lah, lebih kurang. Belum advance lagi. So there are a lot of things that you need to observe tuan-tuan. Oleh itu mari kita perhalusi dulu slide ini satu persatu. Alright, ini yang saya sebut sebagai anda kena match daripada iklan kerja. Nampak di sebelah kiri ini adalah iklan kerja, job ad. Detail oriented value leadership boleh highlightkan juga dalam resume anda, hijau contoh. Ataupun ada job scope yang lebih kurang sama. Ataupun skill mismatch, apa yang diminta dalam iklan kerja anda jawab balik dalam resume. Lebih kurang macam inilah. Akhirnya kalau kita highlightkan okey, apakah value yang diminta dalam requirement diminta dalam iklan kerja, kita highlight warna kuning. Dalam resume anda ada juga highlight warna kuning. Yang kita nak belajar hari ini adalah untuk siapa? Untuk fresh grad, untuk orang tak ada pengalaman kerja, untuk orang yang ada growth, untuk orang yang baru dalam industri. Kenapa maksimum 2 muka surat dan pengalaman hanya valid dalam tempoh 5 tahun sahaja, disusun mengikut tahun. Tengok kategori ni. Kategori education, training, work experience, yang paling latest letak dekat atas. Training mana paling latest letak dekat atas. Working experience mana paling latest, itu letak dekat atas. Itu adalah chronological yang kita nak tulis hari ini. Yang functional tuan-tuan, yang ini, CV ni, dia tak peduli timeline, tak kisah. 10 tahun lepas pun boleh tulis, nak letak nombor 1 pun tak kisah. Dia mengikut competencies. Contoh, kerja itu perlukan accountant yang sangat mahir, kena ada master dalam CMA contoh kan, kena buat CMA sebagainya. Benda tu kena letak awal dulu. Tak kisah CMA tu 5 tahun, 6, 7 tahun lepas ke, baru ke, ataupun any related experience yang dah lama, tapi boleh lamsamkan sekali, boleh campur-campur, asalkan nampak anda competent area tersebut. Itu CV. Right, boleh ya? So hari ni kita belajar tulis resume dahulu. CV memang 3, 4, 5 muka surat itu perkara biasa, terutama untuk orang yang 10 tahun, 8 tahun pengalaman ke atas. Kemudian untuk orang bidang technical ataupun academician. Academician banyak paper, research, thesis, artikel, involvement, NGO, summit, convention, symposium. Dia kena senaraikan semua. Oleh itu panjang lah. Right. Sebab itu CV lecturer ni kalau setahu saya boleh download dalam portal university. Kita boleh tengok. Right. Sebab adalah beberapa lecturer yang kontroversi kan. Saya pun pernah hurai satu kan. Yang doktor subhanallah, yang ekonomi tu pakai ekonomi. Saya pun baca juga CV dia orang hebat ni. Cuma dia tersalah guna perkataan je. Yang kerja tak bermaruah tu tahun lepas. Right. Dia punya idea betul tapi perkataan je silap lah itu. Right, mari kita pergi kepada common mistake. Ada 5 common mistake yang anda biasa buat
yang pertama tuan-tuan, saya nak minta bantuan siapa Sakno, nak buka ajak siapa yang buka video ni. Okay, marilah saya ambil saya punya idola lah. Mana tadi Tuan Iman tadi? Saya idola orang rambut panjang ni. Saya nak buat rambut panjang tapi saya rambut kerinting. Jadi itulah hasrat terbengkalai. Lepas tu bila saya simpan rambut panjang, bos saya marah. Tak boleh, tak profesional. Nanti saya buat baskat kan, potong. Kening ni dah terpotong dah. Nanti potong sikit kan. Nanti orang kata something lah. Jadi saya ambil ni lah Tuan Daniel lah. Tengok rambut pun boleh tahan, boleh pergi jauh. Right, Tuan Daniel, saya izinkan anda untuk conteng slide ini. Anda boleh annotate. Annotate tu ada butang annotate. So klik annotate, kemudian tuan klik stamp. Kemudian klik logo-logo. Contoh stamp macam ni. Stamp. Macam tu lah. Anda boleh stamp. Jumpa ke Tuan Daniel? Tu conteng pensel. Jumpa. Alright, cun. Okay. Cuba pergi stamp, ada logo-logo. Logo tick, logo pangkah, logo love pun boleh. Bagi one sikit bagi love. Jumpa Tuan? Jumpa. Okay, cun. Baik. Apa saya perlukan Tuan buat adalah Tuan stamp sebelah item yang perlu ada. Yang tak perlu ada tu biar je. Contoh, yang perlu ada nama. Yang perlu ada contoh alamat kot. Yang perlu ada tarikh lahir contoh. Tuan stamp macam tu. Boleh Alright, silakan Tuan. Yang mana perlu ada dalam resume. Itu saja. Alright, dua perkara yang telah di stamp. Dah selesai bagi tahu. Tu dia, maka nombor telefon tu penting sangat tu, dia stamp 2 kali. Itu typo error. Tak apa. Stamp typo. Apa lagi? Pada masa yang sama, sambil-sambil Tuan Daniel siapkan, saya pilih seorang lagi Seorang lagi adalah Siti Nur Haslina. Cantik headphone dia. Alright, Cik Haslina pun pergi stamp juga, tapi guna logo berbeza lah. Guna logo yang lain daripada Tuan Daniel. Silakan. Cik Nur Haslina. Guna laptop biasanya, guna laptop boleh, kalau guna handphone susah sikit. Stamp tu dekat mana? Klik annotate, dekat bawah tu ada annotate, pensel, logo pensel. Lepas tu dia pun keluar dia punya bar. Dia guna tab. So dekat tab tu ada format, eraser, spotlight, draw, klik stamp. Macam tak jumpa lah. Tak jumpa lah. Kalau tak jumpa, klik je annotate, pensel tu jumpa. Annotate pun tak jumpa. Dekat view option tu tengok. Kat belah atas tu, view option. View option. Ada annotate tu. Oh Tengok. ni, okey. Okay. Klik annotate, dia keluar bar dia kan kat atas tu kan. Pilih stamp. Stamp. Stamp tu pilihlah logo apa. Okay. Kecuali arrow yang Tuan Daniel dah guna. Okay. Cik Haslina silakan stamp yang mana yang perlu dalam resume. Silakan. Yang perlu. Yang perlu sahaja. Silakan 30 saat. Oh, dia ambil love. Hello. Bukan untuk anda Tuan Daniel Ini untuk latihan kita hari ini. Nanti tersenyum seorang-seorang pula kan. Harapan tu biasa Tuan. Dah biasa. Subhanallah. Saya percaya sebab rambut tu, sebab rambut. Okay, right. Dah selesai bagi tahu? Saya dah. Tuan Daniel dah. Okay, Cik Puan Haslina. Okay, are we done? Belum. Belum. Okay, kita tengah istiqarah dulu. Hilang semua. Tak apa, saya ingat. Okey dah. Dah saya bantu Tuan. Ini kalau tak silap saya Tuan Daniel buat kan. Alright. Okay, kita bantu. Selesai. Terima kasih kepada Cik Puan, Tuan Daniel dan juga Cik Puan Selina. Thank you very much. Alright. Now let's us discuss apa yang perlu ada dalam resume bahagian basic info sebab ramai yang silap. Tuan-tuan begini Menantu tadilah. Saya nak tahu anda punya bidang agama kan, anda ni seorang yang kuat pegang agama. Sila buktikan anda ni kuat pegang agama. Datang calon menantu ni dia cerita, saya bela 3 ekor kucing. Kucing saya yang
pertama Baka Siam, yang kedua Baka Turki, yang ketiga ni Baka dia berbeza, dia kesihatan dia berbeza, diet dia berbeza. Soalan saya, apakah kehendak saya sebagai majikan tertunai? Tak. Saya tak peduli pun kucing tak kucing. Oleh itu sama juga dengan info dalam resume, kalau benda tu bukan yang saya cari, saya tak peduli langsung dan dia adalah wasteful, membazir je letak dalam resume. Dia tidak memberi nilai tambah pun. Sebab kita tak cari benda tu. So sama dalam basic info, benda-benda yang kita tak cari ataupun benda-benda yang boleh membawa bias, jangan letak. Oleh itu, apa yang wajib letak tuan-tuan cik puan, saya conteng di sini dengan izin. Warna merah. Yang pertama, nama confirm lah wajib letak. Yang kedua, yang ni tak perlu, personal detail ni tak perlu header. Yang kedua adalah address, wajib letak walaupun tidak sampai surat ke rumah, tetapi dalam kontrak kerja, dalam offer letter kita perlukan alamat anda. Alright, nombor telefon yang mana perlu letak? Kita hanya perlu mobile number tuan-tuan cik puan. Telefon rumah jangan letak, sebab apa, dekat rumah tu bukan kita seorang stay kat rumah. Ada mak, ayah, adik, jiran, orang datang melawat kan. Pegawai KKM datang scan tengok angkat telefon juga kan. Hello. Contoh. So jangan letak nombor telefon rumah sebab risiko orang lain angkat. Kita nak kita yang angkat. Yang seterusnya adalah email. Betul, email juga antara platform yang rasmi untuk tujuan komunikasi. Tetapi alamat email lah. Alamat email je, janganlah macam ni hang tujuh. Right? Hang tujuh ni hang cari pasal. Baik. Kemudian lain-lain, contoh date of birth. Adakah perlu date of birth? Jawapannya tidak perlu. Kenapa? Kita nak rahsiakan umur kita, tuan-tuan. Umur kita nak rahsiakan. Umur kita nak rahsiakan. IC kita jangan letak sebab kita nak rahsiakan umur. Kenapa? Sebab umur boleh membawa bias. Untuk fresh grad, mungkin anda tak terasa, memang tak berlaku pun. Tetapi untuk orang yang bekerja dah lama macam saya, 9 tahun, 10 tahun, kadang-kadang kita tengok, dah lama dah, tapi asal basic je. Kita nampak bias, nampak tak? Ataupun orang yang STPM, lepas tu diploma, lepas tu mungkin panjang sikit jalan dia. Lepas tu degree, lepas tu dia rehat sekejap, contoh, umur 27 baru fresh grad, degree. Kita kata, dah tua ni. Susah baik ambil yang 24. Kan? Dia akan jadi bias kat situ. Sebab itu kita nak rahsiakan. IC ni hanya wajib jika kita apply dengan government. Sebab government nak memastikan yang apply hanyalah warga negara. Itu saja. Selain daripada itu, jangan letak. Nationality pun tak perlu letak. Nationality ni letak bila? Kalau anda pergi apply kerja dekat Singapore, letak nationality Malaysian. Kalau apply dekat negara sendiri, tak payah letak. Okay. Tuan, kalau dia minta IC, dia multinational company tapi minta IC. Okey, begini. Macam saya sebut, ground rule dia adalah kalau syarikat minta, wajib letak, tak ada kompromi. Itu je. Tapi kalau tak minta, inilah guideline dia, tak payah letak. Jelas Okey, so apa yang wajib? Habis tu tuan, gambar-gambar. Gambar optional, tetapi 67% rekruter cakap mereka prefer ada gambar. Maka saya akan tambah gambar adalah antara perkara yang perlu letak juga. So tuan-tuan, saya proceed sedikit sebanyak. Ini adalah perkara yang wajib letak. Alhamdulillah, subhanallah. Ini perkara jangan letak, tidak ada added value langsung. Tidak ada nilai, bahkan membazir ruang je. Patutnya ruang tu boleh letak benda lain. Dan ini adalah optional. Optional ni jangan letak kalau anda tiru, reka, tak pasti, jangan. Okay, contoh, personal statement ataupun career objective, my summary. Boleh nak letak, boleh, tetapi dia bukan sekadar I am high independent, highly passionate, highly motivated. Bukan, itu ayat sembang, kari punya. Alright. So apa jadi? Apa yang berlaku adalah kita nak anda bagi USP, unique selling point. Apa kehebatan, kelebihan, kekuatan anda yang menjadikan anda ni unik berbanding orang calon lain. Yang menonjol, mesti bagi tahu yang tu. I was president of FISA, organizing 3 large scale event that being attended by 1,000 attendees accumulated, contoh. Itu nampak power lah. Nampak beza daripada orang lain. Nampak kekuatan leadership kita, nampak kita terlibat dengan FISA, contoh. And then apa perkara kedua kita perlu bagi tahu adalah kita apply jawatan apa. Looking for position A, B, C. Selesai. Itu yang sepatutnya ada personal statement. Kalau anda sekadar tiru, ambil Google, tak payah. Kalau ada ayat tu general, I'm very highly dependent, I'm highly can work with minimum supervision, itu tak payah. Buang terus. Social media link ni, jika social media itu adalah professional, macam saya sebut tadi. LinkedIn, professional. Anda ada IG khas untuk update professional, boleh letak. Kalau casual, jangan letak. Sebab ada je yang letak semua. Dia letak FB, IG, Twitter, TikTok, semua letak. Alright, nasib baik tak letak Friendster, MySpace. Alright.
QR code ni pun boleh letak kalau nak mudahkan proses. Personality result ni tak perlu letak langsung kecuali anda tahu syarikat tersebut memang guna personality tu tertentu. Contoh, nak apply kerja dengan Petronas, dia guna Briar Test, MBTI, 16 personality. Kita tahu dia guna benda tu. So kalau kita tahu, maka kita boleh letak dia jadi added value. Kalau tak payah letak langsung. And the same goes for IC. Kalau minta baru letak, kalau apply kerajaan baru letak. Kalau tak perlu. Selesai. Alright. Now, ini mistake yang kedua, iaitu terlampau meriah. Tuan-tuan, anda adalah traditional industri kalau anda apply dengan institusi, organisasi, syarikat, bahagian kewangan. Saya conteng je Industri ada 3 untuk makluman anda, ada 3. Saya conteng. Lebih kuranglah ada 3. Yang atas kali ni traditional industry. Siapa traditional industry? Yang pertama D dengan duit, D dengan nyawa, D dengan undang-undang. Maka banking, perubatan dan juga lawyer. Dia adalah traditional. Apa maksud traditional? Tengok dress code dia. Hitam putih skema kan. Maka dia perlu traditional. Resume pun traditional. Yang kedua, ini semi-traditional. Majority industri dalam Malaysia. Yang akhir sekali adalah creative industry. Creative industry barulah boleh nak buat infografi, nak ceria sikit. Itu pun tidak boleh terlalu ceria, terlalu meriah sangat. Saya pernah tanya orang broadcasting media prima TV Al-Jirah. Bro, macam mana kalau nak apply kerja host semua, pergi nak jadi cameraman ke, memang pakai relax ke, pakai boleh buat rambut panjang? Tak. Kita tak izinkan rambut panjang sebenarnya. Sebab apa? Nak interview kerja tetap kena tunjukkan profesional. Alright? So kreatif tu nak tunjukkan mana? Kreatif tunjuk dekat hasil kerja lah. Tunjuk portfolio, tunjuk account ke. Okay, you pandai ambil gambar. Okay, tunjuk you punya IG, tunjuk you punya angle gambar macam mana. Contoh. So itu nak tunjuk hasil kerja, bukan pada resume. Resume is a business document. So dia mesti profesional. Right? Selesai. So ini saya tunjuk contoh antara perkara yang tolong elakkanlah. Contoh resume yang saya pernah terima juga. Ini yang melampau, ini yang saya pernah terima. Saya tak sure ni pelajar UiTM ke tak, rasanya bukan ni. Sebab kita mengajar UiTM jadi kita kata ini bukan pelajar UiTM ni. Saya pun tak ingat kawan ni. Dah contoh-contoh. Lama dah ni, dia 4 tahun lepas. Ini pelajar graphic design. Kami mencari graphic designer waktu tu. Terjumpa resume dia dihantar tuan-tuan. Soalan saya, ini resume ke apa ni? Ini buku scrap ke, portfolio ke, apa ni? Saya geleng kepala, mula-mula tengok tu sakit hati tau. Allah, apply kerja macam ni. Bila termenung 5 saat macam nak kelakar pun juga. Termenung lagi lama tergelak seorang-seorang tuan-tuan. Dia macam kat office kita tak boleh gelak, kita angkat bahu je, gelak macam tu kan. Lepas tu member sebelah tengok, kenapa dia pun tengok, 2 orang duduk macam tu kan. Lepas tu 3 orang datang, 4 orang datang, lepas tu satu office tengok. Gelak-gelak kan. Itulah jadi bahan itu kan. Akhir sekali dia masuk slide, itu je. Dia tak akan dipilih untuk kerja. Baik, so avoid benda ni sebab langsung tak profesional dan tak ada nilai pun. Nak tunjuk kreativiti bukan pada sekeping resume tapi pada portfolio. Saya ulang lagi sekali, nak tunjuk kreativiti adalah pada portfolio, hasil kerja, not on your piece of paper yang kita panggil sebagai resume. Okay. Mistake seterusnya adalah anda copy paste tuan-tuan. Kenapa? Kami boleh tahu. Contoh, bila anda grad, satu batch tu 200 orang, 100 orang. Anda apply company sama, contoh sekarang, ada nak intern finance, saya terima daripada KUPTM. 3 orang hantar, daripada UKM 2 orang hantar. Dia grad sekaligus, intern sekaligus, maka kita terima. Kita boleh tengok nama sama, penglibatan sama, susunan sama, template sama, semua sama. Benda itu kita tahulah tiru. Right? So dia macam bad mood kalau tiru. Dia macam tak sure ada bad perception. So hati-hati, kita boleh tahu. Dan kami tapis bukan satu lah tuan-tuan, kami tapis 1000. Sebulan tu 1000 baca. So kita boleh tahu ayat standard, ayat skema sebagainya. Baik, yang keempat tuan-tuan adalah elaboration anda. Ini pun dia macam mengecewakan. Kita tengok gambar cantik, pelibatan power. Bila tengok elaboration kerja, Allah, tak tahu nak ukur macam mana. Terlalu ringkas, terlalu simple. Manage document. Finish task accordingly. Macam Allah, sayangnya kita tidak boleh mengukur kompetensi. Dia ni bagus tahap mana? Tak boleh ukur. So huraian anda mestilah spesifik dengan siapa anda buat kerja, dokumen apa, nama dokumen, berapa tempoh lama, apa software, apa tools anda guna. Okey. Kenapa? Supaya kita boleh ukur, oh budak ni bagus tahap ini. Hebat dia tahap ini. Exposure dia tahap ini, kita boleh ukur. Baru kita boleh sesuaikan, okey kalau tahap ini memang boleh sangatlah kerja sekarang ni. Position ni memang sesuai. Kenapa memerlukan kepakaran yang sama? Okey. So mesti hurai dengan lebih teliti, contohnya begini. Bagi tahu software apa anda guna, design macam mana anda guna. Dengan siapa, apa yang anda buat. Dengan klien, handle klien. Jangan sebut handle klien, sebut
entertain klien apa, inquiry ke, bagi dokumen apa, invoice ke, quotation ke, design proposal ke, bagi tahu. Alright, kena bagi tahu lebih spesifik. Alright, ini saya buat contoh-contoh ayat random lah. So you need to be specific. Bahagian FYP untuk fresh grad boleh hurai dengan spesifik. Right, bahagian tu pun bagus juga untuk diperjelaskan, terutama jika FYP itu berkait dengan syarikat. Itu akan jadi sangat mahal FYP. Okey. Jelas Nanti saya akan bagi tahu macam mana nak hurai. Ini saya bagi tahu supaya spesifik dulu. Yang kelima adalah tolong tulis dalam bullet point, jangan tulis dalam paragraf. Ataupun satu bullet tu sampai 3 baris, panjang sangat. Maksimum 2 baris je, cukuplah. Okey, kalau anda tengok iklan kerja pun itulah iklan kerja. Short form, direct to the point. Sekarang saya dimaklumkanlah, saya tak buat master. Saya dimaklumkan nak buat thesis pun dia tak perlu dah ayat panjang-panjang, tak ada limit yang panjang sangat sebab dia nak precise je sekarang. Alright, saya ada kawan yang buat master sekarang business management sebagainya, dia kata lecturer kata maksimum 10 muka surat je. Oh, dulu kata nak makin panjang kan, ayat tu pendek kita panjang-panjangkan. Tak, sekarang dia nak precise content lebih tepat. Okay, so make it bullet point dan precise. Baik, mari kita masuk kepada resume tuan-tuan. Ini 3 elemen resume yang mesti anda perhatikan. Structure, content and design. Structure ni apa? Structure ni adalah formatting dia. Structure juga adalah pilihan-pilihan kategori yang anda nak masukkan. Apa kategori aku nak letak dalam ni? Apa kategori nak letak? So anda kena decide. Lepas tu kategori mana nak letak first page? Kategori mana nak letak second page? Sebab tadi kata kekuatan letak first page. First page dia kena tapis. So apa yang dikira sebagai kekuatan? Alright, itu anda kena susun. Yang kedua, content. Content ni apa? Content ni adalah cara nak hurai. Angle nak hurai. Okay, boleh? Right. Sebab contoh orang kata, tuan, saya kerja part time, cashier je. Nak hurai macam mana kait dengan accountant? Kira duit tak ada salah, itu je lah. Itu je ke? Tuan, saya kerja rider tuan, macam mana nak kait dengan accountant? Habis lah. Tuan, saya kerja masak nasi dekat kantin sekolah part time 6 bulan. Macam mana nak kait dengan accounting tuan? Sakit lah. Oh, kalau manja tu senang lah. Dia ada istilah transferable skill. Kerja rider, kerja grab driver dengan accounting. Apa kaitan? Ada skill yang berkaitan. Contoh, skill komunikasi. Dekat jadi grab driver, communicate dengan klien. Communicate, klien tu baik-baik semua. Mesti ada bahasa kasar, ada klien bangang. Tak faham bahasa, ada. Kan? Ada klien yang banyak songeh, ada. Dia ikut kepala dia, pergi jalan ni, saya tahu. Tiba-tiba sesat. Lepas tu kita charge lebih. Mana boleh charge lebih? Ada tak yang bio macam tu? Ada. Kan? Karen ada tak Karen? Ada. So tuan-tuan, itu macam mana, how do you manage difficult client? Menguruskan konflik, itu skill tu, skill komunikasi. Guna tak di tempat kerja sebagai accountant? Guna. Urai angle tersebut. Sekejap tuan, saya kerja masak nasi goreng kampung dekat kantin untuk 600-800 student. Apa saya kait dengan accounting ataupun finance ke apa? Tak ada kaitan, saya masak je. Soalan saya tanya, tuan-tuan biasanya tak terfikir benda ni sebab maaf saya sebut banyak fresh grad downgrade pengalaman diri sendiri. Itu sayang. Jangan downgrade walaupun anda kerja bantu family ke, jangan downgrade dengan itu pengalaman Tuhan bagi, appreciate. You need to find value behind it. Kalau anda tak dapat belajar daripada pengalaman kehidupan, sayang lah. You won't grow. Alright? So, begini. Masak, saya tanya soalan. Yang masak-masak tu, makanan nasi semua siapa ready? Memang ambil je ke? Tak, memang kena plan lah. Banyak ni nasi, berapa kampit, ayam berapa banyak. Siapa plan? Tukang masak lah plan, saya lah plan. Tuan boleh planning ke? Oh, macam tu ambil lah angle tu, nak plan bahan material. Okay. Material masak hari ni. Material tu boleh simpan 2-3 hari. Ada material kena ambil harian. Macam telur apa ambil harian. Tak rosak contoh. Kalau yang sayur ambil harian contoh. Kalau benda boleh simpan, contoh ayam boleh simpan 1 hari contoh. Ataupun apa garam gula tu tak apalah, boleh simpan lama, beli terus 100 kilo ke. So siapa yang jaga inventory? Saya juga sebab saya yang jaga masak. Jadi saya order lah. Kalau dah habis. Tu tuan jaga inventory management. Dia tak perasan tu. Lepas tu inventory management, siapa yang beli? Saya order je, supplier senang je, 2-3 supplier je. Kita key in, ada template lah. Lepas tu kita order dengan dia. Lepas tu duit macam mana kita apply lah. Tu tuan buat dokumen tu, tuan handle supplier, deal dengan supplier, communicate dengan supplier. Kenapa tak nampak angle tu? Sebab, itulah. Please don't downgrade yourself. Belajar semua tu. Alright, so boleh nampak angle yang kita ambil adalah transferable skill. Walaupun tidak berkaitan jawatannya, tapi ada skill-skill boleh dipakai guna juga. Kita hurai aspek tersebut. Itu konten, bahagian cara nak hurai, angle nak hurai.
Yang ketiga tuan-tuan adalah design. Memang design ni membantu resume tetapi bukan fokus utama. Lepas tu saya letak bawah sekali. Fungsi dia adalah senang baca, mata senang tapis. Sekali tengok nampak poin-poin penting. Kita guna warna ke, kita guna bold ke, kita guna kotak ke, tak kisah. Yang penting senang dan nampak profesional. Okey, macam ni lah tuan. Nak bagi nampak sikit lah sebab orang accounting kan main dengan nombor. Okey, mari kita bagi nombor sikit. Nah. Berapa persen nak fokus dekat structure? Nak fokus dekat structure 40 to 50%. Nak fokus dekat content berapa? 40 to 50% fokus dekat content. Lepas tu design ni berapa? 10%. Itu je fokus kat design. Selesai. Nampak? Betapa low priority-nya design. So jangan bazir masa anda 2 jam buat resume tu sampai sejam buat design. Jangan. Kalau nak beli silakan beli. Tapi saya takkan suggest belilah. Saya akan suggest barang free. Bukan sengkek, bukan cheapskate, bukan. Tapi benda free. Kenapa nak bayar kan? Iaitu Canva tuan-tuan. Alright? Ataupun download je. Free PPT, resume template. Download. Ada banyak bersepah. Itu je. Sebab saya sebut tadi, bukan template penentu utama adalah content. Alright, selesai. Mari kita pergi satu persatu tuan-tuan. Structure. Yang ni nak screenshot pun boleh, nak salin pun boleh, tak ada masalah. Ini bahagian formatting, saya letak secara umum formatting. Tuan-tuan saya sebut lagi sekali untuk resume ada beberapa sahaja ground rule. Saya tandakan yang ground rule. Yang ni ground rule. Ya, bersihkan tukar warna. Merah ground rule. Mana lagi ground rule? Yang ni ground rule. Yang ni ground rule. Itu saja. Yang lain-lain tu adalah cadangan. Approach daripada kami yang kami suggest inilah best approach yang boleh digunakan untuk industri. Selamat. Safe. Jalan selamat lah. Play safe. Right? Wajib 2 muka surat, tak boleh lebih. Kalau satu, kalau tanya saya tak galakkan buat satu sebab kemungkinan tak cukup padu. Anda terpaksa sumbat dalam satu page, akhirnya terpaksa buang benda-benda penting. Itu kita tak nak. Alright. Yang kedua adalah reverse chronology, mesti disusun mengikut tahun, yang paling latest ke atas. Kemudian dalam tempoh 5 tahun. Oh maaf. Ini 2021. So jadi 2021-2017. So pengalaman yang lebih lama daripada 2017, 2016, 15, 14, 13, 12 tak perlu letak. Maka kalau orang tanya, tuan, result SPM nak letak ke tidak? Jawapannya tak perlulah. Sebab dah lama sangat. Pengalaman wakil, saya main catur tuan. Ala-ala Queen Gambit power saya. Zaman bila? Zaman sekolah rendah. Zaman 2005 dulu. Boleh tak letak? Jawapan dia, kalau wakil Malaysia ke, wakil antarabangsa sekalipun tak boleh letak. Wakil bumi lawan planet Namek sekalipun tak boleh letak. Sebab dah lama dah. Boleh Alright. Selesai. So itu fundamental dia. Saya tak nak lama kat sini. So seterusnya kita proceed. Right. So these are category. Tuan-tuan, saya sebut kategori ni adalah yang paling basic kena ada. Kalau anda macam blur nak letak apa kategori? Okey, letak yang ni. Boleh letak yang ni. Tuan, saya nak buat yang lain lah. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Tak nak guna ini pun tak apa. Tak ada masalah. Ini at least kena ada. Tuan nak tambah silakan, nak kurang silakan, up to you. Ini panduan basic, saya explain satu persatu. Info, apakah info tuan-tuan? Yang kita bincang pagi tadi lah. Pagi tadi, yang awal tadi kita bincang. Statement pun kita dah bagi tahu di cara buat dia, jangan tiru. Kalau tak reti nak buat, susah. Ayat macam budak-budak, guna Google Translate, okey skip je, tak ada masalah. Education, okey education letak degree tuan-tuan. Letak degree ataupun letak satu lagi foundation ataupun diploma ataupun STPM. Right. Letak juga FYP di bahagian education. Education degree tu letak subjek. Letak 3 sahaja subjek. Tuan nak pilih subjek apa 3 tu? Saya ambil 80 subjek. Tengok iklan kerja mana yang berkaitan. Letak subjek tu. Okey. Sebab itu orang kata belajar accounting tapi nak kerja marketing. Boleh tak tuan? Boleh. Nanti alter macam mana resume? Salah satunya alter dekat subjek ni lah. Jangan letak subjek accounting, letak subjek yang berkaitan dengan marketing contoh. Boleh? Alright. So resume-resume yang anda nak alter lepas ni nak tukar bidang ke kalau ada, tak ada masalah. Itu education. Kemudian bahagian training tuan-tuan. Training ni saya bagi tahu sebarang program yang anda terima input knowledge. You gain knowledge. Sama ada dia hanya 1 jam, setengah jam, 1 hari, 2 hari macam hari ni, 2 jam saja. So dikira sebagai knowledge. So boleh masuk sebagai training. Bengkel, online, offline, online course, Coursera, Udemy, Ilatih.
leadership course, English course, symposium, training, safety briefing, professional cert boleh masuk. Right. Cik Naina okey ke? Serius je? Okey. Right. Right. Itu training jelas bagian training, so anda kena rujuklah CJ anda, training apa yang anda pergi. Saya sebut tadi walaupun 2 jam, walaupun separuh hari diterima. Okey, seterusnya. Work experience. Siapa di sini yang ada work experience? Boleh bagi reaction sikit? Yang ada work experience. Oh, tak ada Oh. Ada. 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 Bagi reaction, angkat tangan kalau nampak video ataupun reaction sini atau reaction. Mana reaction tadi? Okey, ada. Alright, Chun. Alright, Chun. Tak ramai ada experience. Ni experience apa ni? Intern ke apa? Ke part time? Oh, ramai juga. Ramai, Chun. Bagus. Part time. Okey, bagus. Ramai ada work experience. Berkaitan ataupun tak berkaitan itu soalan nombor 2, but you have work experience. Business part time. Okey, tuan-tuan, kalau yang join business ni, saya pesan jangan join business yang bersifat too good to be true ataupun scam. Contoh, ambil video, guys mari tengok office aku beli, pakai blazer pun kecil tak sesuai dengan badan. Contoh minta maaf kalau ada berkaitan, tapi nak pesan, jangan join begitu untuk student, jangan. Joinlah business yang solid, right? Part-time intern ada business, part-time sandwich, clerk, part-time. Banyak freelance, good one, freelance, part-time cashier, part-time. So majority part-time lah, bagus. Bagus. Baik. So perkara dah jadi biasa dah ni, kerja part-time ni. So well done, anda ada pengalaman bekerja lah, saya kira. Okay. Tuan-tuan, kalau anda tak faham apa saya cakap tu, jangan risau. Sebab saya ni banyak tengok TikTok 2-3 hari ni. Nak cari idea. Okay, baik. Apa yang boleh masuk dalam pengalaman kerja? Yang pertama, kerja permanent. Yang kedua, kerja kontrak. Yang ketiga, intern. Yang keempat, intern volunteer. Yang kelima adalah part-time. Keenam, freelance. Ketiga, buat jadi stokis, agent insurans ataupun Shaklee, Avon. Apa? Boleh, tak masalah. Kemudian apa lagi? Anda buat bisnes sendiri, boleh. Dengan 2 syarat. Semua tu boleh masuk dengan 2 syarat. Yang pertama, minimum 3 bulan. Tak cukup 3 bulan, jadi agent insurans. Berapa lama? 2 bulan. Tak boleh masuk. Kecuali intern. Intern yang akademik. Itu lain lah. Sebab ada intern yang 2 bulan je, tak boleh dinafikan. Dia tu boleh masuk. Itu special case. Right. Tuan, saya berniaga tuan. Berniaga apa? Cokoja. Sebab benda viral, bolehlah untung 1,000 sebulan. Berapa lama buat sebulan? Tak boleh masuk. Alright, tak boleh. Aduh, osak. Baik. So, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kalau anda bekerja tak cukup 3 bulan, tetapi ada significant achievement. Apa benda significant achievement? Contoh, tuan, kita ada convo fair. Lepas tu saya berniaga. Berniaga apa? Berniaga bunga dengan berniaga air. Waktu tu panas memang laku. Bunga orang beli. Tak cukup bunga. Cabut rumput orang beli. Beli kemuncup orang beli. Laku betul lah. Air pula habis jual. So berniaga berapa? Seminggu je saya berniaga waktu pesta konvo tu. Untung saya lebih kurang dalam 30,000 dalam masa seminggu. Masyuk tak? Masyuk. Sewa tapak 1,000. Contoh. Power lah. Itu kita panggil sebagai significant achievement. Ada pencapaian yang signifikan, yang jelas, yang obvious. Ia adalah bukti kepada kompetensi anda dalam bidang tersebut. Maka boleh letak walau kerja seminggu. Jelas Contoh agent insurans. Tuan, berapa lama kerja insurans? Baru 2,5 bulan tuan, tak cukup 3 bulan, tak boleh masuk lagi. Berapa close? Sebulan close 10 orang. Total sale 20k. Masuk. Itu significant achievement. Right. Boleh Selesai. Sebab student sekarang saya pun terkejut jugalah. Sekarang student kalau yang berniaga tu memang berniaga betul lah. Sampai ada staff. Saya ada junior, final year, ada staff 3 orang. Buka kedai dekat kedai printing dekat universiti. Macam dahsyat gila kau kedai kau. Dia ambil untung kat mana tuan-tuan? Ambil untung waktu tu kena buat hardbound. Final year kan hardbound. Kerja dia adalah dia jadi orang logistik. Ambil order hardbound, pergi hantar dekat KL. Lepas tu hardbound balik. Sekali balik dapatlah tak banyak pun 5 figure je.
Beraya student 5 figure. Alright. So student sekarang memang power, saya tak boleh nafikan. Yang Insta famous tak payah sembang lah kan. Buat mukbang sikit, bayaran YouTube masuk 1,000 sebulan contoh. Right. Product review tak payah sembang lah. Saya pun tanya product review berapa ni? Satu tweet 100, ya ampun. Satu story 300, masyuk tu kau buat duit kan. Alright, baik. So itu memang pelbagai sekarang banyak kebolehan yang tak boleh dinafikan. So dunia zaman tuan-tuan ni sangat hebat. So saya puji dah tuan-tuan siapa yang buat tu. So itu work experience jelas. So work experience ni kena explain satu persatu apa anda buat. Alright, jelas Kemudian activities and involvement. Apakah activities involvement? Ini kategori leadership. Apa maksud kategori leadership? Yang mana menunjukkan anda ada jawatan ketua. Anda pegang unit ke SU ke bendahari ke mana jawatan-jawatan. Ini tempat kumpul jawatan activities involvement ni. Letaklah jawatan-jawatan yang anda pernah sandang. Okay? Tak kisah itu sukan ke, kelab ke, NGO ke, yang jangan letak adalah politik je jangan letak. Anda AJK rukun tetangga, surau masjid, Tok Siap, sila letak. Anda volunteer tak masuk kat sini dah. Volunteer masuk dekat achievement ataupun buat kategori yang baru. Okay. Kemudian achievement ni pencapaian sama juga. Saya punya pendekatan tuan-tuan, lump sum semua achievement. Dalam satu kategori lump sum je, sport ke apa ke achievement ke pertandingan ke research ke. Okay, tuan-tuan, cop. Saya punya jawatan ni banyak tuan sebab saya ni mencari publicity. Baik, saya punya cita-cita adalah mati dengan jawatan 10 contoh. Saya nak grad dengan 10 jawatan contoh kan. Setiap sen tu bukan 2 jawatan. Nampak macam mana dia punya KPI macam tu. So, kalau satu kategori tak cukup tuan. Sebab apa? Nampak terlampau penuh. Okey. Bahagian kategori leadership tu pecah dua. Contoh, leadership in curriculum activity, leadership in sport ataupun leadership in NGO ataupun leadership in volunteerism contoh. Boleh? Tak ada masalah. Ataupun achievement in academic, achievement in non-academic related contoh. Boleh pecah dua kalau anda ada banyak. Ataupun tuan, saya ni memang suka jadi MC tuan. Jadi MC, jadi moderator, jadi speaker, suka sangat cakap ni. So, buat kategori baru. MC involvement, kita sebut sebagai apa? Media involvement ke ataupun stage involvement ke, media appearance ke, tak kisahlah. Istilah kategori tu anda boleh buat. Nak tunjukkan kekuatan anda. Contoh saya banyak masuk dalam media, pergi TV, pergi radio, pergi YouTube, speaker. Okey, saya punya resume, CV saya ada media appearance. Saya punya resume ada public acknowledgement ataupun institution professional acknowledgement, iaitu diiktiraf oleh Talent Corp, diiktiraf oleh UKM, diiktiraf oleh UMT, diiktiraf oleh KBS, diiktiraf oleh apa lagi? EIS Pekeso. Saya ada benda tu. Sebab apa? Itu saya punya kelebihan. So saya sebut di sini tuan-tuan, kalau ada benda yang tak boleh nak letak, anda boleh create yang baru yang menunjukkan kekuatan anda. Contoh ada research. Tolong lecturer dapat grant, research 2-3, lepas tu publish thesis, nama lecturer, nama anda masuk sekali. Okey, buat thesis publish kategori baru, senaraikan 1, 2, 3. Boleh Right, selesai. Kemudian yang second last adalah skills. Skills ni tuan-tuan saya letak di sini. Hanya letak technical skill. Jangan letak soft skill. Soft skill ni leadership, communication, independent, itu soft skill. Jangan letak. Kita hanya letak technical skill iaitu software, language, computer language programming, apa lagi? Apa yang anda boleh guna? Machine anda boleh guna ke? Okey. Benda-benda yang bersifat technical, bukan bersifat soft skill. Okay, soft skill akan terbukti dengan penglibatan anda. Technical anda boleh nyatakan secara terus terang macam tu. Dan yang terakhir adalah references, rujukan. Rujukan ni cadangan saya sebaiknya letak 2 orang. Satu orang akademik, satu lagi orang industri. Orang akademik ni lecturer, penasihat kelab ke, penasihat FYP ke, dekan ke, yang mana anda baik. Pertama anda baik dengan dia kenal anda. Yang kedua dia tu boleh bagi, contoh Puan Nurliana ni baik dengan moderator. Mana moderator? Moderator nama Farah kan. Kamceng betul lah contoh, Kamceng betul lah kan. Buat kerja pun bagus kan. Jadi Puan Nurliana boleh verify kepada Puan Farah ni, dia bagus buat kerja, dia cekap, dia due date dia online, dia punya leadership bagus, due date dia punya on time on time. So maka boleh letak Puan Liana sebagai reference. Tapi kalau Puan Liana tak kenal Farah ni, apa akan berlaku adalah Puan Liana tak boleh nak bagi, tak boleh nak tolong, tak boleh nak tee up sikit, tak boleh nak jet kan. Orang company call, Puan Liana, saya nak verify Puan Farah ni betul ke dia tiba dengan sekian-sekian, dia sangat aktif.
Farah yang mana Saya banyak student nama Farah. Sudah habis ya. Habis ya. Alright. So dia kena, Farah ya, Farah tu macam anak angkat saya tu. Kalau boleh selamat menantu contoh. Bagus dia punya bahagian leadership ni, memang dia handle semua. Saya bagi A, B, C arahan macam simple tapi dia boleh set up satu-satu. Dia update walaupun saya tak minta contoh. Macam tu boleh aja jadi referral. Yang tu sonok jadi referral. Saya sendiri ataupun di tim saya memang intern kami dia jadikan kami sebagai referral. Contoh budak ni adalah dia graphic designer tapi dia kerja bidang HR. So tiba-tiba company yang kau tu company Sushi King. Dia apply dengan Sushi King HR. Kami pun apa lagi kan? Tiap lah. Budak ni bagus dari segi design itu satu kepakaran dia tapi bagus dia adalah dia communicate dan hantar kerja on time. Dia akan pulun buat kerja siap. Dan dia very committed. Hasil dia memang berkualiti. Tak pernah lagi hasil dia tu adalah yang kita tak puas hati. So saya percaya kalau dia kerja bidang HR pun dia akan bawa nilai attitude yang sama. Tiba-tiba kerja dah HR kat Sushi King. Selesai. Minta belanja tak belanja sampai sekarang. Baik. Gurau-gurau. Okay, baik. Itu reference orang industri dengan orang akademik. Satu-satu. Right? Selesai. So inilah kategori yang dah perlu ada. Tuan-tuan, ini saya cerita pasal content. Content. Saya nak fokus pada satu je yang at least boleh membantu anda. Wajib buat apa? Yang ni wajib buat. What, where and when. What, where and when ni adalah huraian anda tu mesti jawab what. Kelab apa, aktiviti apa, jawatan apa. Where tu adalah kat mana? Kalau dekat UiTM, dekat UKM, dekat UMT, Unimas. Pertandingan tu dekat mana? Kalau pergi course tu online lah. Coursera, Udemy dan sebagainya. Yang ketiga adalah bila, di mana. Letak bulan dan tahun sahaja, tak perlu spesifik tarikh. Alright, at least every single item in your job application, iaitu resume anda, ada benda ni should be enough. Okay, kena ada. Yang ni wajib ada lah. Saya ambilkan formula mudah ni. What, where and when. At least. Yang ekstra-ekstra tu panjang cerita, tapi saya bagi tahu yang kedua yang ini. Yang ini. Cara nak hurai tuan-tuan, tolong guna active sentence. Active sentence adalah kata kerja berada dekat depan dia. Contoh, monitored. Dia dekat depan. Engage, perform, supervise, lead. Lead dah jadi led. Sebab apa? Past tense. Benda dah lepas. So letak kata kerja. Kenapa? Kata kerja tu akan fokus kepada tindakan yang anda dah buat. Kena ingat satu istilah dalam rekrutmen yang saya belajar sendiri, yang saya guna pun dan tim kami guna. Your past performance is a proof of your future behavior. Saya ulang lagi sekali. Your past performance is a proof of your future behavior. Kalau dulu sebelum ni anda boleh perform dengan kerja ni begini, anda buat ini. So in future anda pun boleh buat benda yang sama lah. Itu our expectation. So itu bukti dia. Bukti apa yang anda boleh lead dalam masa hadapan? Bukti dia anda pernah lead waktu kerja dulu. Contoh. So itulah dia. Sebab itu kita guna active sentence, kita letak sebagai ayat huraian. Selesai? Boleh? Itu saja untuk konten. Saya kira bahagian konten yang panjang termenung. Nak tulis resume apa yang lama, pertama nak ingat balik aku join apa nama dia. Itu yang lama sebenarnya kan. Tengok balik CJ nama dia bila organizer. Yang kedua nak buat ayat lah supaya jadi cantik. Itu je. Right. Kemudian ini adalah power word, iaitu ayat-ayat yang ayat kata kerja ni lah, ayat kata kerja. Right tuan-tuan, ini design tuan-tuan, saya sebut tadi guna Canva je. Saya dah teliti Canva. Rupa-rupanya ada beberapa sahaja template yang sesuai. Antaranya 4 inilah, modern, minimalist, corporate, academic. Yang lain-lain tu kurang sesuai sebenarnya. Kurang sesuai. Right. So gunakan template ini sahaja saya cadangkan. Nak guna lain boleh tapi kena banyak adjust lah. Tapi yang ni minimal adjust je. Okay. Saya rasa tak perlu tunjuk kot demo Canva sebab setakat saya demo Canva ni, tuan-tuan biasanya dah tahu dah Canva kan? Tahukah anda Canva boleh guna untuk buat website? Tahu ke? Dia bukan boleh buat posting IG, story IG, thumbnail YouTube, Facebook ke TikTok ke, tak. Dia boleh buat website sekali. Sebab itu nanti saya tunjuk sampel dia. Sebab itu Canva ni saya kira macam satu tools yang sangat bagus kalau anda kuasai. Tak kisah bidang apa. Okay. Sebab nanti nak buat slide presentation pun boleh guna Canva. Student ambil template buat. Dia sangat ada business presentation. Minimal presentation. Sangat kemas. Berbanding anda buat PPT tapi anda tak tahu format dia, dia akan jadi kebudak-budakan. Alright. Ataupun nampak plain sangat.
So Canva ni saya sangat sarankan untuk anda kuasai lah. Yang Microsoft Office, Excel, PowerPoint tu saya kira itu tak perlu tanya tu, itu memang wajib tu. Alright. Baik. So selesai tuan-tuan, saya tunjukkan contoh design Canva. Ini contoh design Canva. Kalau boleh warna maksimum 2 warna sahaja. Jangan lebih. Kalau lebih takut risikonya nampak tidak profesional. Ini contoh resume sebenar yang pernah diterima oleh, ini alumni program saya, Job Search Masterclass. Dia buat dan diterima kerja lah, bukan setakat diterima kerja. Resume tu majikan ambil jadikan template. So, siapa nak apply dengan syarikat kami, guna template ni. Ini pelajar Uniza lah dengan izin. Banyak lagi kisah-kisah macam ni, cuma saya ambil yang dia punya resume je. Banyak je yang orang puji, dan template yang kami ajar ni dijadikan sebagai rujukan kepada majikan untuk pemohon-pemohon di syarikat mereka, terutama SME lah. Right. So nampak tak, dia hanya guna 2 warna, jelas apa yang bold, apa yang tidak bold. Dia buat kotak, nampak bezakan, ini bahagian training, ini bahagian achievement, ini bahagian skill sebagainya. Nampak jelas. Sekali scan kita nampak. Nampak tak? Diploma subjek dia bagi. Degree dia bagi subjek. Ini pelajar law lah. Right. So sangat clear, simple. Orang kata macam tak meriah pun, dia tak perlu meriah. Saya sebut tadi. Point dia adalah sekali tengok nampak jelas kekuatan dia kat mana. Right. Gambar pun profesional. Gambar ni tuan-tuan tak semestinya gambar pasport. Gambar pasport dah lah. Gambar pasport tak ada ruh pula tu. Muka masam kan. Senyum sikit. Anda boleh posing. Pergi tengok TikTok, cara-cara nak posing kan. Banyak orang ajar. Pergilah. Alright. Baik, selesai tuan-tuan. Mari kita buat latihan sikit. Ini sampel resume, saya nak highlight kat sini. Sila beri komen apa yang perlu diperbaiki. Saya nak tanya komen tuan-tuan dan cikgu, apa yang perlu diperbaiki dalam view ni. Itu saja. Boleh tinggalkan komen anda pada chat box. Ini resume sebenar. Okay, boleh sekejap saya minum air sekejap. Saya off sekejap. Sambil tuan-tuan bagi butir. Okay, detail intern tak complete. Macam mana nak complete kan? Personal bio tak perlu. Okay, personal bio tak perlu. General statement in personal bio. Okay, betul. Disebabkan general tu tak perlulah. Personal bio copy paste. Elaboration terlalu pendek. Okay, elaboration mana yang terlalu pendek? Tolong baiki macam mana nak benturkan. Gaji diminta terlalu tinggi. Mana gaji dia? Oh, 2,500, 3,500. Okay. Menarik. Ada lagi? Skills. Apa masalah dengan skills? Internship tak ada penerapan value dalam elaboration. Internship dia mana internship dia? Intern, ni intern. Tenaga Nasional Berhad. Okey, company besar lah, baik dah. 3 bulan, okey, cun dah. Tapi huraian, filing, customer service, purchase stationery, documentation. Kalau saya boleh istilahkan ini buat resume malas. Buat resume sebab lecturer paksa hantar. Alright. Baik, hati-hati. Sikit tak tunjuk berapa check up dia guna software tersebut. Okay, good one, bagus. Cik Puan apa ni? Muhammad Bazil, bagus Tuan Muhammad Bazil. Bahagian skill ni tuan-tuan, kita kena bagi tahu level competencies. Apa maksud dia? Advanced, intermediate atau basic. Mahir, sederhana ataupun asas. Right? So, bila bagi tahu lagi bagus. Photo editing tu banyak. Anda guna apa? KineMaster. Guna Snapseed. Ke guna Photoshop, Illustrator. Ke guna Window image untuk edit gambar. Alright, so kena bagi tahu spesifik software. Tak explain job scope, elaborate skill. Okay, anda tahu? Okay, baik.
anda sendiri pun boleh detect dah apa yang tak kena dengan resume ni. Cuma tinggal lagi sekarang adalah macam mana nak cantikkan lah. Kalau kita tengok di sini bahagian site admin, pengalaman dia okey dan juga dia hurai dengan baik kat sini. Quite okey lah dia hurai. Organize and maintain filing system, prepare monthly progress report, okay. Tender document preparation, purchase tender document, okey lah. Nampak jelas dokumen apa dia buat. At least nampak. Tetapi bahagian yang ni macam teruk sangat ni. Bahagian ni dengan bahagian intern. Dia hurai bahagian ni je. So, satu lagi adalah terlalu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 point. So, it's too much. Okay. Satu lagi adalah resume ni, kalau tengok betul-betul, tulisan dia sangat kecil sebenarnya. Anda kena ingat yang tapis resume anda ni bukan orang yang muda-muda macam saya, umur 20 kan. Saya ada yang berumur 30, ada 40, lagi veteran, lagi mata tak nampak. Itu anda kena faham. Alright? Okay, baik. Selesai. Thank you very much. So at least anda boleh detect mana salah dia. Lepas ni anda buat resume, anda sendiri boleh tahu resume anda salah kat mana. Tengok resume sendiri, okey tak okey. At least anda boleh sampai tahap tu lah. Alright, done. Tuan-tuan, ini komuniti sudah beritahu dah. Silakan. So saya kira di sini saja sesi saya bersama tuan-tuan. Kita ada dalam 20 minit lagi untuk Q&A. So sebelum saya pergi lebih lanjut, tuan-tuan boleh tinggalkan komen, nak tahu juga setakat ni adakah tuan-tuan belajar sesuatu daripada sesi ni, is it okay ataupun tak okay, ataupun bosan ke, sebab petang pula kan, sini pula nak hujan dah. Angkat baju semua. How's the session? Okay, alright, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa tambah baik, saya sangat lalukan sebab ada sangat ramai yang PM saya personal. Tuan ni sepatutnya buat macam ni, lebih best. Saya sangat lalukan dan saya sentiasa perbaiki. Right, saya pun masih lagi belajar tuan-tuan, mohon tunjuk aja. Right, biasa memang ada nakal macam Tuan Aman ni, orang minta 10 dia bagi 15. Right. Terima kasih Tuan Aman, terima kasih. Alright. So hopefully tuan-tuan, dalam keadaan persaingan sengit macam ni, anda dah tahu dah teknik. Tuan-tuan kena faham orang bersepah ni apply kerja tapi tak ramai yang tahu teknik yang betul. Anda dah tahu teknik yang betul. Dan ramai yang tahu teknik yang betul ni, tak ramai pula yang buat. Bila ramai yang buat ni, tak ramai pula yang konsisten. Hantar berapa 2-3 hari je apply kerja. Lepas tu bosan. Penat nak main game Padahal anda tahu. So orang kata macam apa? Dalam umat manusia ni tak ramai yang Muslim. Daripada Muslim tak ramai beriman kan. Daripada beriman tak ramai pula bertakwa kan. Daripada bertakwa tak ramai pula istiqamah kan. Begitulah lebih kurang. Dia makin kecil. So saya nak jadikan tuan-tuan tolong jadi golongan yang sikit itu. Alright. So tolong paksa diri anda. Kematangan tuan-tuan adalah bukan pada usia. My definition of matang, mature is when you can parent yourself. Anda boleh jadi ibu bapa kepada diri sendiri. Apa maksud ibu bapa diri sendiri? Budak-budak tak suka makan sayur, tapi mak ayah paksa makan sayur. Betul tak? Budak-budak nak main bola, dia keluar tengah hari pukul 1, panas. Dia tak peduli panas. Tapi nanti demam mak ayah tak bagi. So kalau anda boleh paksa diri anda buat benda baik walaupun anda tak suka, it means you are mature enough. Anda boleh hold diri anda buat benda tak bagus, tak baik, tak elok, kena sabar dulu. Walaupun anda suka sangat benda tu. Walaupun suka sangat Jungkook ke, suka ke apa BTS ke, tapi tahu itu membazir pergi konsert mereka, aku student lagi. Baik, support family. Anda dah matang. Samalah macam hari ni, dah belajar resume, tahu kena update. Malasnya, tapi anda boleh lawan. Anda dah matang. So, well done. It's just a matter of anda buat je lah. Alright? So, saya bukan penceramah motivasi, saya hanya beritahu, itu saja. Jangan ajak aku pergi ceramah motivasi, sakit kepala nanti. Saya hajar kerjaya je. Alright? Kalau rasa termotivasi itu apa? Byproduct. Nikmat sampingan. Okay, baik. Saya selesai di situ tuan-tuan. Kalau ada sebarang persoalan, dengan izin saya ambil masa 2 minit untuk kongsikan tentang ada job search masterclass yang saya akan buat tak lama lagi, iaitu bulan Julai. Izin kongsi di sini. Job search masterclass ni kita akan ajar spesifik satu persatu. Yang tadi pun kalau anda rasa spesifik, saya akan ajar spesifik lagi dalam job search masterclass, step by step. Bahkan saya akan bagi template. Apa maksud template? Saya bagi 15 template dokumen untuk anda cari kerja. Bermula daripada cover letter, surat iringan, surat sokongan, recommendation letter, email mohon kerja, email kena reject, email nak mohon kali kedua, cara nak approach, cara nak post kat LinkedIn, cara nak send message kat LinkedIn. Saya bagi 15 template dokumen. Tujuan dia ingat untuk anda segera cari kerja ataupun anda bersedia cari kerja anytime. Untuk final year tuan-tuan, saya bagi tahu 3 bulan sebelum grad dah cari kerja dah keluar dah resume ni, hantar.
LinkedIn networking bina bila? Sepatutnya bina semalam. Tuan-tuan, saya ajar pelajar tingkatan 5 umur 17 tahun untuk buat LinkedIn network dengan pegawai dekat syarikat. Anda umur berapa? Anda tingkatan 5 tak? Kalau saya kata anda dah terlewat, itulah sepatutnya berlaku. Anda dah terlambat dah kalau tak ada LinkedIn. Dah ada LinkedIn tak engage, tak aktif lagi, anda dah terlambat dah sebenarnya. So make it as soon as possible. Dan benda ni saya susun kolektif ataupun kita sebut sebagai A to Z. A sampai Z. Saya explain semua dan macam anda tahu, kalau saya kata saya explain resume interview online present, saya akan explain more than that. Saya akan explain teknik job hunting, cara job hunting, lubang job hunting, petua-petua dan teknik-teknik lain lah. So this one is very comprehensive. Akan bermula 23 Julai nanti. So kalau nak join silakanlah. Harga dia 150. Buat masa sekarang early bird RM80 saja seorang. 150 tu dapat 2 orang. So kalau visa nak sponsor student ke silakanlah. Buat masa ni untuk UiTM tak ada, tetapi untuk UMT jangan daftar. Pelajar UMT kalau ada mencelah kat sini jangan daftar sebab UMT dah deal dengan saya, dia nak sponsor student dia untuk join. So ada khusus untuk UMT. Alright, untuk pelajar lain tak ada lagi. Belum ada lagi yang nak sponsor macam tu. So anda boleh register di sini dulu. Okay, so that's all from me tuan-tuan. Kalau ada soalan boleh ajukan, kita jawab soalan lah. Okay. Okay, so pada peserta yang nak tanya soalan, boleh tanya dekat chat box, tak pun open mic, tanya soalan. Ambil peluang untuk tanya soalan. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak suara? Okey, saya Kuratu. Saya nak tanya soalan. Jika seseorang itu lemah dalam bahasa Inggeris, adakah pihak HR akan reject mereka? Itu je. Sekian. Terima kasih. Baik Cik Puan, kalau Cik Puan rating diri sendiri, Cik Puan Kuratu Aini, 0 hingga 10. Tahap English Cik Puan berada di tahap mana? 6 macam tu. 6 okey tu. Okey baik. Terima kasih Cik Puan Aini. Jawapan dia adalah bergantung pada syarikat. Kalau syarikat nak gunakan pekerja, ada nak deal dengan klien supplier berkaitan dengan bahasa Inggeris, maka dia akan letak kompetensi bahasa Inggeris. Jika tidak, ia adalah added value sebab dia adalah universal language. Itu saja. Jangan risau tentang bahasa Inggeris. Jangan risau. Alright. Dia cuma apa? Dekat India interview dalam bahasa India, dekat Nepal interview bahasa Nepal, dekat Jepun guna bahasa Jepun, tapi kat Malaysia guna bahasa Inggeris. Dia klik kat situ je. Right. Anyway, saya cakap di sini, the purpose of language is for you to communicate. As long as other person ataupun other partner can understand, boleh. Even though you are speaking with dialect atau slang, I would like to tell you my experience. I from Kelantan and I very experienced in this area because I very good doing AutoCAD. I can tak kisah asalkan orang boleh faham. Alright? It doesn't mean to be fluent laju tak. As long as kita boleh faham dan jelas. Cukup. Terima kasih Cik Puan Aini. Dekat soalan di sini, kita kena tengok dekat ATS Friendly Checker ke untuk resume tu saya ada baca kata. Oh ya betul. Kalau untuk ATS, dia ada satu software yang anda boleh test, ATS Friendly Checker. Boleh. Berapa persen lulus? 80% okey lah. Kalau tak lulus banyak, tak lulus lah. Right? Ya betul ada. Baik, soalan seterusnya jika ada. Oh, jawapan kuis kan? Jawapan kuis. Saya rasa dah saya explain semua tu, dah terjawab dah kuis kan? Kena tengok juga jawapan dia. Alright, jika ada soalan lain boleh silakan. Okey. Saya ambil soalan dekat chat box ni, Daniel Nudge. Soalan bagus. Saya tukar kerja setiap kali cuti SEM. Tak sampai 3 bulan lah cuti SEM, sebulan mungkin. Tapi setiap kali kerja tu job scope sama. Experience kira kosong ke dalam resume. Okey. Case study tuan ni special sikit, setiap SEM kerja dan sebulan banyak kali. So disebabkan job scope sama, boleh consider letak dalam resume, tuan letak bagi tahu every semester break dalam kurungan accumulated 6 month contoh. Sebab job scope yang sama. Boleh Okay. So boleh letak tuan. Dengan remark tertentu. Kalau kita kekurangan skill teknikal bagaimana? Contoh saya hanya mahir dengan data entry, Microsoft, Canva. Okey. Tuan-tuan Cik Puan kena faham ya,
untuk sesuatu pekerjaan, technical skill ini adalah membawa anda ke pintu syarikat. Nak masuk dalam syarikat bukan technical skill tetapi soft skill ataupun attitude. Ini data dibuktikan oleh Khazanah Research Institute SWTS School Work Transition 2018. Ada 500 muka surat, boleh baca, malas baca infografik 30 slide je. Majikan rating, apa yang kami tengok pada graduan? Kami nak apa? 50%, separuh bagi tahu kami nak attitude nombor 1. Yang kata technical skill ni hanya 27% sahaja. Oleh itu, technical skill anda adalah supaya anda memenuhi requirement mereka. That's all. Anda boleh penuh requirement, boleh buat kerja lah. Tapi sikap anda tu lagi mahal. Kenapa? Kita faham fresh grad, anda tahu basic sahaja. Kita tak expect fresh grad ni power. Kita tak expect fresh grad ni boleh buat kerja penting-penting. Tak. Kita expect anda boleh buat kerja sikit-sikit, makin mahir, kita bimbing, bagi latihan, bagi training, and then anda jadi mahir. Sebab itu sikap sudi belajar, dengar cerita, komitmen, willing to go extra mile, common sense, working ethic yang bagus, punctual, benda tu kita nak sebab anda boleh develop dengan lebih laju. Itu khas untuk graduan. Okay, tetapi kalau senior position memang kita nak anda boleh perform kerja lah. Right. Terima kasih Qurratu UiTM. Wanda, kalau kita banyak join event and sukarelawan tapi tak ada sijil atau bukti, so boleh ke letak dalam resume? Okey, ada sijil sekalipun tapi terbakar, hanyut, makanan banjir, sebenarnya boleh letak dalam resume. Namun saya akan bagi option pertama. Pertama, kalau event itu ada sijil tetapi hilang, terbakar, hanyut, kena kunyah, jadi bubur nasi lemak, mak ambil contoh. Boleh minta dengan penganjur. Ataupun contoh, siapa yang organize tu? Kelab counselling. Siapa yang buat HCP print? Okey, boleh minta reprint, reproduce. Nak kena charge tu cerita lain, saya tak tahu. Tapi boleh minta reproduce. Pertama. Yang kedua, universiti sekarang saya tak pasti dia tak guna ke tak. Dia tak guna CG dah, dia guna transcript. Tahun berapa, jawatan apa, sekian. Kelab apa, jawatan apa, tahun apa, jawatan apa, kelab apa. Dia bagi tahu transcript macam tu, tak guna sijil. Transcript tu pun boleh digunakan. Dia lebih ringkas. Okay. Kena pula NGO tak ada sijil dan tak pernah pun NGO bagi sijil. Pergi Pertubuhan Kasih Umat Ustaz Abiliu, tak ada bagi sijil. Pergi join Angka Kentang bagi makanan gelandangan, tak ada sijil. Alright. So apa yang boleh berlaku adalah walaupun tak ada sijil, boleh letak dalam resume dengan syarat jangan tipu, sudah. Itu je. Nanti kena tanya, anda boleh explain dengan betul. Alright, hadirin sekalian, tolong isi borang. Telah diberikan dalam link borang kehadiran, sila isi. Setiap kali cuti SEM, Cik Nadia, saya kerja 2-3 hari. Saya kerja 2-3 kerja sehari. Walaupun hanya sebulan, tapi kita masih tak boleh letak kan. Setiap kali cuti SEM, saya kerja 2-3 kerja sehari. Macam mana 2-3 kerja sehari tu? Yang ni kena belakang kita ni sebenarnya. Kalau nak letak, dia kena pandai alter, kena pandai cerita. Takut nampak misleading. Kalau nampak misleading, takut jadi negative perception. Itu je. So kalau nak letak juga, contoh macam tadi dia senang. Sebab apa? Walaupun setiap SEM tapi job scope sama. So kita boleh kira accumulative. Tapi kalau 2-3 ni kerja sini, kerja sini, kerja sini, kerja sini, nak letak tu boleh, cara dia lain sikit. Okay. So kena hati-hati yang tu je. Nak cerita sini panjang pula jadi. Right. So saya beritahu boleh nak letak tetapi elaborate dengan jelas. Itu kerja yang berbeza dan dibuat secara bulanan. Right. Ataupun nak skip. Graduate program ni saya dah explain dekat Twitter saya pada 14 hari yang lepas dan juga pada space dengan Mac dekat Twitter kan. Okay, baik, tak apa. Graduate program dia tuan-tuan adalah program khas untuk graduate bagus. Terutama yang bernama management training dengan protege. Dia bagus untuk graduate yang susah dapat kerja, terkontang-kanting menganggur, apply kena reject, maka dia sangat bagus. Setiap syarikat besar memang ada graduate program. Dia khusus untuk latih graduate. Dan lagi bagus adalah kalau anda pergi syarikat tersebut, graduate program dia ada career growth. Tahun pertama, 6 bulan pertama ini jawatan dia. 6 bulan seterusnya ini jawatan dia. Tahun kedua ini anda akan bekerja kat sini, akan naik next. Ada career growth, terus apply kepada graduate program tersebut. Biasanya dia panggil sebagai management training punya program lah. Tetapi kalau graduate program seperti MyStep, Penjana, yang tu hati-hati, dia tak ada career growth. Dia totally dibuat untuk sementara waktu. Untuk bantu anda dapat pengalaman kerja 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan. Habis tu tak akan diserap pun. Kalau diserap sangat sikit dan fungsi dia adalah nak kurangkan pengangguran.
Okay, so kena faham graduate program ni ada banyak jenis. Kalau yang management trainee saya galakkan, lebih-lebih lagi kalau ada career growth. Yang kedua, protege, tapi protege pun tak jamin diserap. Yang ketiga adalah yang bersifat penjana, place and train dan sebagainya tu. Kalau di bawah KPT pun ada, di bawah KPT ni, KPT PACE dengan KPT CAP. Saya tak pasti UiTM ada ke tak. Yang tu pergi jumpa pusat kerjaya, biasanya pusat kerjaya akan tahu. Dana yang diterima untuk bagi technical training, kemudian bagi placement kerja ataupun technical training saja. Yang tu boleh pergi apply. Bagus. Dia memberi nilai tambah dalam industri. Okay, Cik Pan Nurul Natasha, banyak soalan. Saya go through one by one. Kalau tak sempat saya minta maaf. Kita join business part time. Macam dropship. Boleh ke buat report sales sendiri as support document? Boleh? Sangat boleh. Terlalu boleh. Lagi bagus letak bank statement kita. Berapa masuk sales. Sebab itu saya suka kalau anda buat business part time ke freelance ke, buat syarikat, daftar syarikat SSM, bayar RM30 je. Lepas tu buat akaun syarikat sendiri, murah, free. At least anda nampak serius bila ada syarikat sendiri. Enterprise. Tak kena income tax, jangan risau, tak kena income tax. Selagi mana gaji tak lebih berapa? RM3,500, RM3,300, tak kena income tax, jangan risau. Buat je SSM, anda akan nampak lebih serius. Pertama, yang kedua, anda akan boleh keep track secara tersusun. Right. Saya kerja di company yang sama semasa cuti SEM tapi berlainan jawatan. Jadi dalam sini dikira berbeza. Sebab job scope dan fungsi berbeza. Right. Saya nak tanya, kalau saya pernah ambil exam ejen tekafu tapi tak pernah pun jadi ejen, adakah CJ tersebut dikira CJ profesional, exam TBA? TBA itu to be announced ke apa? Ke technical? Right. Alright, exam ejen tekafu. Now soalan saya. Anda accounting, adakah ambil exam ejen tekaful menjadi nilai tambah? Kalau menjadi nilai tambah, sila masukkan. Walaupun tak jadi ejen tekaful. Kalau tak ada nilai tambah sebab tak jadi ejen tekaful, baik tak payah letak. Alright? Okay. Saya tak tahu dia memberi nilai tambah ke tak. Sebab itu industri tuan-tuan. Kalau dia berkaitan dengan kewangan ke, jadi nilai tambah, boleh letak. Silakan. Oh, yang tadi, kerja 2-3 kerja sehari. Pagi, petang kerja lain. Petang, malam kerja lain. Dahsyat. Baik, hebat ni Cik Nadia, tough lady ni, iron lady. Alright. Yang tu kena pinjam belakang 90PM saya belakang. Dia kena hurai lain sikit. Supaya nak tunjuk yang Cik Puan buat kerja tu. Okey, baik. Link kendaraan dah ada. Link kehadiran. Sorry, TBE. To be apa? TBE tu apa? To be explain. Ke apa TBE ni? Okey, baik. Itu saja soalannya. PM ke IG Okey, PM dekat IG ni Akmal, jangan PM ke IG Okey, baik. Saya curious, kawan kerja saya pernah lari dari kerja, tak ada resign letter. So saya wonder kalau dia nak minta kerja lain, adakah syarikat akan dig background dia? Syarikat tak ada masa nak dig background dia. Saya cakap jujur lah. Cuma kalau dia kerja dengan syarikat tersebut berapa lama? Kalau dia kerja 3 bulan, 6 bulan, biasanya akan ada gap dalam resume. Gap tu kita akan tanya. Kalau kerja sekadar sebulan, 2 bulan lari, biasanya kita tak tanya sangat lah. Alright. Tapi anda kena faham kami rekruter ni kami tahu teknik-teknik bertanya. Buat apa? Ada pengalaman kerja tak? Awak tahu tak benda ni macam mana? Oh, saya tahu. Oh, macam mana tahu? Kata tak ada pengalaman kerja. Sangkut. Oh, saya pernah lah kerja sekejap. Oh, kerja apa? Tak ada dalam resume pun. Oh, kerja. Lepas tu macam mana kerja tu? Saya berhenti. Berhenti macam mana? Kita akan tanya lah. Kita boleh treat anda dengan tanya soalan-soalan. So, jangan amalkan etika begitu, lari. Alright? Kalau tak ada kontrak kerja sekalipun, anda resign dengan cara elok, berhentilah selepas minggu ke lepas 2 hari ke sehari ke, tak kisahlah. Okay, tapi kalau ada kontrak kerja, ikut perjanjian kontrak kerja. Contoh kontrak kerja kata kena 2 minggu berhenti, tapi tak nak lama sangat. Okey, budi bicara dengan HR sentiasa ada. Itu hak anda kena tahu. Budi bicara sentiasa ada, sembang, boleh bincang. Right. Takaful, basic examination. Oh, okey. TBE, okey baik, faham. Terima kasih Cik Puan Proto. Silalah letak kalau ada added value. That's all. Alright. Itu saja soalan. So, thank you very much. Boleh kita keep in touch dekat social media dan sebagainya. Buat masa sekarang, CareerCube aktif di Facebook dengan IG, maka saya pula akan aktif dekat Twitter lah secara personal. So, semua platform kami ada.
Alright, so feel free untuk connect dan sebagainya. Kita sentiasa share konten-konten yang terbaru lah to update your employability or marketability. Wallahu alam, saya mohon izin serahkan sesi kepada Cik Puan pengurusi majlis. Okay. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Nik Akmal Afif atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Semoga segala ilmu yang dikongsikan dapat sama-sama kita jadikan sebagai panduan untuk masa akan datang, terutama kepada pelajar tahun akhir yang bakal menempuh atau menamatkan latihan praktikal. Baiklah, sebelum kita menamatkan majlis pada hari ini, diminta untuk semua peserta membuka kamera bagi sesi bergambar. Okay, jom kita bergambar sama-sama. Dah tu? Sekejap. Okay. Sekejap Okay, kira satu dekat. 1, 2, 3. Okay, dah. Alright. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nik Akmal Afif bin Nik Osman serta mahasiswi atas kesudian untuk bersama-sama memeriahkan webinar pada hari ini. Suka saya ingatkan kepada para pelajar, keputusan cabutan bertuah akan diumumkan di Instagram rasmi kami iaitu di Visa Johor. Para peserta juga diingatkan untuk mengisi form kehadiran yang telah disediakan di ruangan chat. Di atas dahan burung tempur, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Maka dengan itu, berakhirlah sudah webinar Career Hunting with Visa Volume 2 Resume. Saya dari pihak majlis menyusun 10 jari memohon ampun atas kekurangan kami pada majlis petang ini. Dengan itu, kita akhiri majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan salawat asr. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.